Lab ada 6. Ada 6 komputer. Bukan 6 bilik, bukan 6 bilik, 6 komputer nak share dengan 2,000 pelajar. So quite funny lah actually kalau fikir balik. Tapi alhamdulillah rezeki. Tapi to be honest kan, waktu sem pertama tu saya nak tukar pengajian. Saya dah minta dah, saya nak tukar kepada biologi. Saya dah apply dah lulus dah, antara fakulti dengan fakulti dah lulus dah. Cuma saya kena pakai pengesahan job daripada dekan fakulti saya yang memang saya sahkan penerimaan tu. Sebab masa tu biologi dia ada apa panggil? Ada kosong lah sebab dia tak daftar, ada yang belah. So saya boleh masuk lah kiranya. So saya perlukan sah je job dia dapat daripada dekan, saya tukar fakulti. Tapi nak katakan ceritanya Allah gerakkan hati saya untuk call ayah saya stay dalam dunia IT. Okay, kenapa saya cerita benda ni? Sebab ada antara kita, kalangan kita ni yang rasa, aku belajar sekarang ni ada masa depan ke? Aku belajar sekarang ni boleh jamin ke apa yang dia risau kan? Saya pun risau juga, jangan cakap saya tak risau masa zaman saya belajar tu, risau. Kan rasa macam, kan saya sebut tadi, gelap masa depan kan? Tapi bila saya start masuk, rupa-rupanya peluang tu sangat besar. Dan rezeki saya sebelum saya dapat 10 degree saya tu, saya dah ditawarkan kerja lah. Dan yang jadi saya marah kerajaan masa tu, of course lah, masa zaman muda kan, saya marah sebab saya apply SPA. Siapa tahu kat sini SPA tu apa? Ada tak yang tahu SPA tu apa? Nak tahu jugalah kan? Pengetahuan adik-adik USIM kita ni, ni saya cerita pasal Kejaya. Kerja kerajaan. Betul. Puan Juhaila ni lecturer ke? Tak adalah student. Student, nasib baik. Bukan apa, tiba-tiba saja ada lecturer jawab tu, saya kena terkejut lah kan. Okey, tak apa, terima kasih. Sebab ada setengah daripada kalangan pelajar, dia orang tak tahu apa itu SPA. So, betul. Cik Puan Nafizah kita, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Tak maaf kalau ada doktor ke pensyarah ke dalam ni saya tak kenal sebagai, maafkan kilaf saya kan. Kalau ada yang saya nampak tu tolong betulkan, ni profesor, prof ke apa, tolong maklumkan lah. Saya mungkin terlepas pandang ke apa. Tapi kita anggap tujuan dia, bila saya cerita benda ni, Hanani tadi dia dah minta excuse tadi nak keluar. Okay, saya cerita dia, zaman saya belajar dulu, sebelum saya tamat belajar, saya dah hantar resume. Masa tu rezeki saya semester kelima. Saya ada 6 semester untuk degree saya. Semester kelima saya dah ada, kita kata orang bahasa mudah je. Saya lupa dah, Astagfirullahaladzim. Time ni lupa. Kita pergi kat syarikat tu apa kita panggil? Latihan industri. LI. So saya dah start peluang rezeki saya. Saya belajar kat UKM dulu degree. So saya dapat LI, saya belajar 6 bulan dekat company ni. Dia dekat dalam UPM. Okay, syarikat dia MTDC. Dalam dunia IT jugalah rezeki saya. Saya tak buat apa-apa pun. Pergi LI tu, main Farmville. Masa tu sangat famous dengan Farmville. Bayangkan Farmville lah, daripada pagi sampai pagi esok. Farmville kerja saya. Kan? Tak nak bagi farm tu hangus. Siapa yang faham game ni lah. Okay, saya tak pasti lah kalau saya cerita benda ni, kalau yang seusia dengan saya ni, dia gelak je sebenarnya. Sebab kita orang akan flashback balik zaman-zaman kita orang punya lara tu. Okay, saya tak kata saya terus bijak pandai no. Saya pun ada zaman remaja saya, zaman gelap tu juga kata orang. Zaman tak kenal masa depan. So, bila saya start masuk LI tu, saya dah start dah. Saya berkawan rapat dengan salah seorang senior yang dia cakap selotok dengan saya. Dia kata, dia panggil saya Rozak lah. Rozak, apa kau nak jadi lepas habis daripada LI? Soalan tu makan dalam. Sebab yang tanya tu bukan pensyarah. Yang tanya tu bukan kawan. Tapi yang tanya tu adalah orang yang dalam industri dah 20 tahun. Saya punya sini 20 tahun. Sudah lama. Memang orang yang sangat veteran. So, saya kata dengan dia, saya ingat saya nak makan, saya nak bisnes sendiri lah. Saya kata macam tu. Dia bagi nasihat kat saya. First, Rozak, abang tak larang. Dia panggil abang walaupun gap saya dengan dia jauh kan. Macam kita macam saya dengan awak semua ni agak, bukan jauh sangat lah. I mean, ada antara kita ni rapat usia lah. Cakap dengan saya, abang tak halang kau nak jadi apa panggil peniaga, abang tak halang. Tapi abang recommend kau, halang kau dah ada degree ni, why not kau sambung dulu kerja dalam 5 tahun ke? Sebab nanti kau akan develop skill yang kata orang sangat membantu dalam perniagaan kau. Saya balik fikir sebab nasihat orang kan.
Sebab tu saya beritahu pada hari ni cuma nasihat saja. Saya tak boleh bentukkan masa depan adik semua. Saya boleh cerita apa saja yang saya tahu. Lecturer boleh cerita apa saja yang tahu. Yang bentuk diri itu adalah tuan-tuan dan perempuan sendiri. Okay, bila saya dengar nasihat tu, saya fikir, saya kata nanti lah, saya serahkan pada takdir lah. Bahasa budak lah kan. Serahkan pada takdir itu, saya akan fikir, tengoklah masa depan. Bahasa badan saya pun dah menunjukkan yang start minat nak jawab je. So, tapi bila benda tu bagi impak kat saya, bila saya dah habis LI, okay, dia luluskan saya dengan grade A. Alhamdulillah. Kan, walaupun saya kata saya memang family je dekat masa saya LI tu, tapi ada jugalah projek yang saya uruskan sebenarnya. Cuma bila saya kata LI tu bantu, saya sangat membantu sebab saya faham nature of kerjaya tu apa. Time tu saya kena pandai bercakap, saya ni dan sebagainya. So apa yang saya buat pada semester ke-6 adalah saya start mencari syarikat. Memang tahap semua job street lah. Masa tu famous job street lah. Job street. Lepas tu masa tu saya tahu pasal SPA. Kawan-kawan saya yang lain tak tahu apa itu SPA. Mereka tahu JPA, beasiswa. Mereka tak tahu apa itu SPA. Saya dah tahu dah masa tu. Sebab masa tu internet tak laju sangat macam sekarang. Zaman sekarang ni laju internet. Zaman tu kalau you type, sempat makan Maggi habis tau, baru muncul dia punya loading page tu. Okay, so tak apa, it's okay. Saya start mohon kerjaya sebelum saya grad. Sebab tu saya kata saya buat kerja gila, saya grad, lepas tu bab kata orang sampai nak tunggu scroll tu, saya attend 21 interview. Memang saya kata tak semua saya dapat. Memang ada feel. Memang of course lah benda yang saya nak tu tak dapat. Saya nak gaji tinggi. Tapi dalam masa sama saya nak pangkat yang nampak eksklusif. Saya kata orang bila terlalu banyak sangat pilihan ni, kau jadi satu benda yang confused dengan identiti. Itu yang saya kata bila saya terlalu banyak sangat, saya minta dunia IT sekejap, specialist ni lah tu lah. Macam-macam saya buat. Pergi interview, dia tanya soalan simple je. Okay, terangkan saya apa itu browser. Kan orang IT kan? Soalan time macam tu je. Apa itu browser saya tak boleh jawab, tergagap. Sebab tu daripada start situ, bila saya dah start attend interview sebelum saya grad, saya dah well prepare waktu saya dah grad. Sebab tu saya kata saya dapat kerja sebelum saya betul-betul dapat pegang scroll. So rezeki saya kerja dengan syarikat IT dekat PJ dan dipendekkan cerita masa tu saya terlibat dengan projek bank negara and bank Tropicana sebab talent untuk bercakap tu ada. Orang nampak yakin kan bila kita bercakap anak muda yang padahal apa yang saya dapat waktu tu saya suka membaca. Sebab tu career start pada you sebab bila saya tengok latar belakang you language, I know some people daripada jabatan bahasa, saya gunakan saya punya fakulti bahasa dulu, saya guna fakulti bahasa. Kebanyakan kawan-kawan saya daripada fakulti bahasa ni, mereka sangat minat membaca. Sangat minat. Saya tak pasti kawan-kawan macam mana sebab adik-adik semua saya tak pasti macam mana sebab kalangan saya kawan-kawan saya yang ada dulu adalah mereka kalangan orang yang suka membaca dan mudah sentap. Kan? Cala hati, cepat sangat terasa. So, itu sebab saya boleh katakan orang bahasa ni saya guna kaitan tu dekat dengan jiwa. But it's my environment. For you guys, saya tak pasti. Right? Jangan cakap saya tahu semua orang. But for my environment, saya faham. Okay, orang tapi kelebihan dia suka membaca. Dan saya pun ada hobi membaca. Kalau you tengok saya punya buku, saya baca. Itu saya punya bahasa kadang-kadang. Dia nampak kadang skema. Tapi saya cuba buat lawak. Tapi lawak saya terlalu skema. Kadang-kadang orang tak faham lawak skema tu apa. But I know that. Nak betulkan tu saya kena rebrain, kena bercakap balik dengan orang yang kelakar, duplicate kata kelakar-kelakar dia, lepas tu masuk balik dalam kelas, bercakap balik kelakar. Boleh insyaAllah. You boleh develop skill macam tu. But end of story, apa yang bentukkan diri you adalah diri you sendiri. So, saya share pada hari ni sebab tadi kita ada request. Saya cerita ni sebab at least you nampak basic. Jangan terlalu bergantung dengan kata orang, pendapat orang sampai kita rasa apa sebenarnya aku nak jadi. You sendiri faham. Saya ke lecturer ke whatever semua ni hanya bagi nasihat, sokongan berdasarkan pengalaman kami. But to be honest, zaman nenek moyang saya, zaman ayah mak saya, zaman saya, zaman adik-adik, semua dalam dunia yang berbeza. Zaman orang sebelum merdeka, mereka selalu cakap, buat apa sahaja, asalkan you kerja. Zaman orang yang mak ayah saya, boleh katakan lahir 1960-an sehingga 80-an ni, lahir daripada 60-an, 70-an, mereka ini akan cakap perkataan macam ni, kerjalah kerajaan, hidup lebih stabil kan? So, zaman saya pula akan gunakan perkataan ni, jadilah usahawan, nak kaya, nak berjaya usahawan. So, zaman adik-adik pula
Semua guna perkataan, kita kena smart thinker. Everything kena ada mula daripada apa yang kita ada. So, you ada era-era yang berbeza. Dan saya tak boleh katakan apa yang saya alami ni mungkin berguna pada adik-adik semua. Apa yang saya boleh ceritakan sekarang adalah trend waktu ni. So, by right, apa yang saya boleh share adalah yang pertama, saya guna. Saya nak tahu dululah kan, okay, daripada semua ni, you ada impian kan? Boleh tak saya baca dulu apa impian you yang you nak jadi selepas habis belajar ni? At least saya dapat idea lah. So, saya nak tengok ada tak apa impian yang you tulis tu sama tak apa yang saya nak share lagi. Portal. Ada tak? Tak apa, share je. Jangan risau, jangan takut kata orang nak leken tau. Orang yang gelakkan impian orang lain, apa hasrat orang lain, itu adalah loser. So bagi kita orang yang semangat ni, kita cerita bukan sebab apa, sebab saya tengok tally apa yang sampaikan. So jom, type saja apa yang ada. Kita ada lebih kurang 49 orang, tolak saya, tolak YWD, 40 jawatan ni. Apa jawatan yang sesuai dengan apa yang sampaikan nanti? Tak apa, share je. Sebab nanti saya nak bagi idea macam mana you nak boleh survive. Kalau you tak share dengan saya sendiri pun tak tahu. It's valid for you ataupun tak. Tengok langkah pertama. Jangan cakap dengan saya tak tahu lagi nak kerja apa ni. Wow. Jangan takutkan saya dengan jangan takutkan saya dan juga pensyarah sebenarnya. Nanti pensyarah pula terpaksa cari pecah kepala. Macam mana aku nak didik orang ni? Ya Allah. Dia kan pula terpaksa create modul pula untuk kita faham kejaya apa. But it's okay. Kalau you tak tahu pun tak apa. It's okay. Bukan nak kata everything we need to know. Contohlah, you kata tak luar daripada bidang apa yang you belajar pun, it's okay. Tak apa, type je. Okay, pembaca berita. Noratira Afifah. Teringat pula, saya pernah pergi interview nak jadi DJ Radio Selangor. Jahat betul lah mulut orang tu. Dia kutuk saya, mulut saya tak layak. But best, pengalaman tu best. Dekat Angkasa Puri, dekat area nak masuk ke, saya lupa dah apa benda tu. Saya lalu kat area situ, dekat satu laboratory besar tu. Lupa dah nama dia. But best lah. Sebenarnya kalau you pergi sangat best. Terima kasih. Tapi saya punya suara memang tak sesuai lah untuk ni. Seorang je jawab. Nora Tirah. Editor, jurnalis. Okay guys, bagus. Editor. Kalau you nak kerja dengan media prima, saya ada kenal Hilal Azmi. So macam saya kata lain, kalau you dah start tua ni, dah tua bangka ni, at least kalau you kawan dengan ramai orang, adalah kenalan you boleh contact. Ada tak kerja kosong. Guru Juhaila. Alhamdulillah. Macam ni, kalau guru you kena ada segi pendidikan. Saya you ada ke? Trend sekarang ni semua nak, even daripada fakulti pendidikan, mereka ada pendidikan timbul dengan maktab perguruan. Ada kes kan, seronok saya kes ni. Sambung masa dulu insyaAllah. Alhamdulillah, bagus Puan Cik Puan Elmi, tak apa. Tapi dalam masa sama, bolehlah business kan. Cikgu yang mahir bab-bab digital, Cikgu Azmil kita, Cikgu Azmil. Kalau you nak start mahir, saya rasa you tahu kan, satu grup kita uji Cikgu Azmil. You masuk satu grup Telegram ni, Digital Classroom. Itu memang khas untuk cikgu-cikgu tau sebenarnya. You masuk, you tengok macam mana cikgu-cikgu dalam tu share apa yang diorang buat, kan? Apa yang diorang ni, tak apa. You anak muda, mungkin you dah pernah cikgu ke? Tak pasti. Tapi you boleh tengok macam mana cikgu-cikgu ni tengah struggle untuk buat dunia IT. You bayangkanlah, cikgu yang usia 50 tahun kena paksa mengajar pasal IT, kan? Buat pakai, kesian lah saya tengok diorang. Even nak cucuk mouse pun diorang tak erti lagi. Tapi it's okay. Mereka belajar sesuatu. Okay, so cikgu pun happy juga sebenarnya. Mereka tak adalah stres, cuma kelakar lah senario tu boleh tengok. Translator guru. Banyak cikgu kat sini ya. Dah sambung PhD. Tuan Arham kita. Ya Allah. Bisnes sendiri, Cik Puan Milia. Ahli kimia, Cik Puan Wani. Sazwani nama adik saya sebenarnya. Dia nurse, tapi nurse tentera. Itulah. Ahli kimia. Ni dia macam ni. Ni kalau kita cakap ni orang yang sangat teliti lah. Ada karakter masing-masing yang you develop by your kerjaya, you kena selarikan dengan attitude orang yang kerja dalam bidang tu. So you tengoklah nanti you akan capture, you akan faham lah. Sebab kalau dalam dunia IT, kita orang suka guna bahasa jargon. Kalau explain dengan orang, kita akan pakai bahasa-bahasa yang okay, kita akan buat connection kepada di server dengan menggunakan port 1419. So, kalau tak buat benda ni, server akan down. Dia punya bahasa jargon. Tapi kalau bahasa mudah je, kau sambung tau, benda tu dengan 1409 tau.
Ini jangan bagi down. Kalau bahasa yang biasa lah. Tapi kalau dalam bahasa IT nak bagi nampak grand, bahasa jargon. So, baik, okay, saya dapat dah berapa banyak. Jadi, okay, saya cerita pada trend sekarang ini. Okay, boleh saya tahu tak berapa ramai kat saya tadi berdasarkan ni ada yang sama master, ada yang dah ada PhD, ada yang dah ada tengah sama PhD kan. So, saya nak recommend, even saya punya wife, by the way saya dah kahwin jangan lagi jeling-jeling nak kenyit-kenyit dan sebagainya. Saya dah kahwin, anak 3 dah. Okay, sepatutnya 4 tapi satu Allah dah tarik balik kan. So, bab kata orang, anak dah ramai ni. Anak dah ramai. Tengok muka je muda. Sebab tu saya kata jangan tengok muka, jangan tengok bahasa. Mungkin sebab saya rezeki bercakap dengan orang muka seri je kan. Okay, nak cerita satu perkara kat sini. Kerjaya apa saja yang kita buat, the first thing adalah macam mana kita dapatkan kerja tersebut dan macam mana majikan melihat kita nanti. Okay, untuk pengetahuan, bila saya rezeki saya dapat peluang berjumpa dengan pertubuhan kita kata pekerja-pekerja Malaysia kan. So banyak yang mereka bagi feedback daripada research yang mereka buat, mereka dapat feedback ada majikan yang melihat media sosial, terutama media sosial yang mohon jawatan. So you nampak media sosial dah jadikan satu kriteria orang nak tawarkan jawatan. Dan bila you nak masuk you nak masuk salah satu kita panggil swasta, private sector. Satu lagi kita panggil sebagai government sector. So, untuk government sector, mereka sangat utamakan CGPA. Sebab tu kalau UAC SPA, you akan nampak requirement dia letak CGPA kena scan. For them, mereka nak orang yang boleh adapt dengan suasana. Bagi mereka, orang yang ada CGPA tinggi ni orang yang bijak lah. Mereka boleh sesuaikan diri, mereka ni rajin, sebab mereka ada attitude yang boleh menunjukkan CGPA mereka tu valid dengan dia orang punya level. Okay. Sebab tu bila you masuk kerajaan, you bukan jadi smart thinker. You adalah pekerja yang sangat dedikasi. Berbeza, kalau you bekerja dengan private sector, you kena smart thinker. You kena ada lubang macam-macam, you kena pecahkan kepala untuk dapatkan projek. While dalam government sector, bukan you yang fikir benda tu. Mereka ada pakar yang fikirkan benda tu. Tugas kita adalah buat kerja. Dan kita boleh selesaikan kerja yang diberi oleh pakar tadi tu dengan kaedah kita sesuaikan kita. Sebab tu mereka perlukan orang yang smart. Orang yang boleh faham, sebab tu CBA tinggi sebab dia ada objektif dia. So kalau you faham tentang objektif ni, you akan nampak bila kerja dengan private sector, you kena jadi outstanding. Kalau dalam government sector pula, dia ada part yang dia perlukan outstanding people. Jangan salah faham. Tapi mostly kebanyakan yang nak masuk government ni, apa yang mereka nak, especially yang saya pernah pergi interview, mereka nak orang yang faham kerjaya itu apa. Mereka nak orang ini bantu dia orang punya organisasi jadi kukuh, jadi kuat. Bukan buat kocak-kacir lah nak bagi je sampai ke dia orang pening. So mereka nak orang yang sayang menurut perintah. You nampak karakter tu bila you pergi attend interview, you tahu nak jawab bahasa macam mana, you tahu apa yang perlu jawab. Okay, so terima kasih kepada guru. Guru pula, okay, saya rezeki saya, sebab tu saya kata banyak pengalaman ni seronok sebenarnya. Bila tuan-tuan dan perempuan nanti ada peluang, pergi semua interview. Okay, saya pernah hadir dulu untuk interview cikgu MRSM. Siap kena buat modul apa panggil? Modul pembelajaran. Saya dah lupa dia. Saya bukan sijil pendidikan Saya orang yang cuba semua perkara. Nampak je peluang kerja kosong, cuba. Kan? So, bila saya cuba kat tu, dia minta saya bagi modul pembelajaran apa yang nak ajar pada dalam satu interview tu. Sembang je lah. Lepas tu saya minta cikgu biologi, tak salah saya. Sembang lah pasal biologi depan tu. Keputusannya fail. Kalau tak saya pada ke depan ni, saya mungkin dah mengajar MRSM. MRSM dia maksud tu yang dia open kepada mereka yang tak perlu ada sijil pendidikan masa tu. Siapa yang dapat diterima sebagai cikgu MRSM, mereka akan hantar 3 tahun untuk ambil sijil. Tapi untuk yang open tu seronok lah. Saya dapat pengalaman, rasa lah juga kan. Dan kebetulan masa tu dengan ex saya lah cerita pasal ex lah pula. Setan sungguh, teringat pasal dia. Tak lah, go. Sebab tu jangan bercinta jangan bercinta. Sebab nanti silap-silap kita jaga isteri orang lain. Sedih tak hati? Wah, kacau ni. Okay, back to cerita balik. Okay, so apa yang saya boleh bantu untuk petang ni? Yang pertama, okay, you nak kerja,
nak dapat outstanding kan, saya cerita daripada segi private sector, business dan sebagainya, kalau you nak tengok outstanding, orang tengok profile you. Apa yang you pernah buat? Apa yang you boleh bagi kepada kami? Apa you punya potensi? What your talent yang kami nak bagi kerja kat you? Okay, so saya boleh recommend sebelum you dah masuk dan jumpa dengan orang-orang macam ni, mereka akan gentar lutut bila you tunjuk profile-profile dia. Gitu. Taklah, maksud saya share kat sini. Okay, yang pertama dia. Okay, saya share screen dulu . Okay, so kita ambil cerita mudah lah. Apa peranan kerajaan untuk bantu kita? Kan? Kita ambil topik-topik ringan dulu kan. Apa peranan kerajaan untuk bantu kita? So, of course, you mungkin tahu jugalah. Ada yang tak tahu, tapi saya cerita sebenarnya kerajaan ada program. Okay, dia bantu daripada segi usahawan. Bantu daripada segi aspek orang yang mencari kerja yang terkesan akibat COVID. So kerajaan memang ada flow tapi tak ramai tahu cara dia sebenarnya. Okay, yang pertama kita ada projek di bawah MDEC. Okay, saya cerita sebab ni program MDEC lah. Kalau program lain tu saya akan cerita pasal program lain lah. Okay, cerita pasal MDEC ni. MDEC dia ada satu nama program ni adalah GLOW. Iaitu Global Online Workforce. Okay. Okay, so untuk yang ini dia nak latih, okay, dia nak latih orang yang ada kedudukan seperti ini, seperti graduat, profesional, bla bla bla, so on ni lah. So dia nak bagi skill, di mana skill ini apa yang berlaku adalah mereka akan gunakan company-company yang ada untuk hire kita bekerja. Okay, so kita akan nampak 3 bulan mentoring, lesson dan sebagainya. So ini akan dibuat lah. Okay, you akan nampak ini adalah benda yang requirement yang kena ada, at least diploma ataupun ada degree. Okay, so kalau you semua belajar sekarang ni tengah ada degree kan, alang-alang kalau you tak ada kerja apa ke, ataupun you nak, you tengah sama degree tapi ada diploma, you boleh try. Okay, so, and then, you open-minded lah. So, you boleh join program GLOW. Nama penuh dia Global Online Workforce. Okay, so, you boleh mohon, dia tengah open, nanti pada bulan ni tak salah saya, dia akan start open lah. Okay, GLOW dan juga e-rezeki. Okay, saya lupa satu lagi adalah e-rezeki. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang belum tahu, tapi ini antara yang you guys boleh cuba. Okay, so dan program ni semua percuma. Dia tak dikenakan bayaran, tapi you ada potential untuk dapat kerja. Okay, strategy partner dia adalah a few. Okay, so siapa yang boleh layak 18 tahun ke atas. Okay, so ini adalah program usahawan. Jadi rezeki free . So ada 2 program yang you boleh explore di bawah sponsorship by government. So maknanya potential you untuk dapat kerja, at least you boleh tanya kat diorang apa yang market nak sekarang. So dan mereka ni banyak kerjasama dengan pihak industri. So ini antara yang you boleh cari di bawah projek MDEC. Dan one more adalah yang saya nak share selain daripada projek bawah MDEC, ini luar daripada MDEC. Okay, by the way, saya GLOW ni tak salah saya dia ada tawarkan beasiswa. Sekejap, saya tak ingat lah. Tapi kalau once you nak masuk kan, you boleh try, you boleh tengok job scope. So kalau ada cakap dia nak translator dan sebagainya. Okay, itu antara GLOW dan juga e-rezeki. So you boleh daftar, nanti insyaAllah kalau ada, saya dengar ada je pendaftaran open. So saya akan maklumkan kat dalam grup lah. Sebab tu kalau you nak stay ke, nak live ke, terpulang pada you lah. Okay, tapi saya akan share kepada mereka yang berminat. So you boleh register untuk ni. Dan juga sekarang ni, satu lagi, saya bukan nak cerita pasal apa, sebab ini adalah potensial tu. Okay, and then satu lagi, kita kata mdec.my/saya digital. Yang saya sebut daripada pagi tadi kan, saya cerita ni, ini antara projek baru daripada pihak MDEC, yang paling latest lah. So, dia ada program, yang ini, better you tanya dengan saya nanti, yang mana peserta saya, tanya dengan saya macam mana daftar. So, ada juga peserta saya yang dah daftar dah. So, yang ini yang kita nak buat tuan-tuan faham,
dekat Memperkasa Kejaya ni, okay, setelah saya cerita dah bekerja sebagai freelancer sepenuh masa, semakin banyak projek bla bla so on lah. Okay, dia bekerja sebagai pelakon grafik. Okay, so dia ada dua tadi tu. Satu daripada Glow dan satu lagi My Digital Maker. Okay, so yang ini kita akan daftar nanti, dia akan kena isi lah borang ni. By end of story, you kena go through pendaftaran melalui volunteers. You boleh isi tapi potential tu kurang lah. You pakai, ada search you smart thinker, mana bila you daftar, better you pakai somebody yang boleh approve you. Saya bukan cerita lah, ni cerita, at least you nampak idea lah. One more, ini adalah daripada MDEC. Okay, yang saya ada maklumat dia. So ada lagi daripada Penjana. Okay, you boleh explore pasal Penjana. So it's not fair lah kalau saya cerita pasal Penjana dalam program MDEC. Tapi Penjana memang tawarkan juga, dia bayar separuh gaji untuk pekerja dalam tempoh 6 bulan. So dalam skim dia 6 bulan ke 3 bulan macam tu. So dia bayar separuh dan separuh adalah majikan. So sorry, dia bayar penuh dulu ke majikan bayar dulu? Nantilah you boleh tengok, dia ada research benda tu, Penjana. Okay, so you boleh tengok, ambil grab peluang tu kalau you nak grad dalam masa terdekat lah. Okay, boleh saya tahu tak berapa bulan lagi you nak grad? Lupa tanya, itulah soalan paling basic sepatut saya nak plan kan. Okay, boleh saya tahu tak ada 2-3 orang kat sini yang dekat sini berapa bulan lagi you nak grad? Mungkin setahun ke 2 tahun lagi ke? Setahun lagi. Okay, buat L ni kita kata setahun lagi. Okay, kalau setahun, you boleh buat part time alang-alang untuk buat profile kita. Tapi make sure jangan sampai hilang fokus dengan you punya apa panggil study lah. Saya tak galakkan kalau you memang jenis yang tak fokus belajar ataupun cepat hilang fokus belajar, you fokus belajar dulu. Tapi kalau you nak develop skills untuk mereka yang ada talent lah marah orang ni. Tak, maksud saya you pandai declare diri you macam mana. So satu lagi, nama website ni adalah freelancer.com. Ini luar daripada government. Okay, tapi website ini dia adalah international. Okay, freelancer.com. Okay, apa maksud freelancer ni? Mungkin ada yang dah familiar kan? Freelancer ni contohlah tadi saya sempat jugalah Google pasal Arabic. Contoh, you nak buat part time. Okay, you kata dengan saya, mungkin you kata you nak jadi translator kan. So, you masuk dekat freelancer ni, and then you boleh search, you boleh browse job lah, you boleh hire staff kalau you nak. Okay, hire freelancer bukan hire staff. You nak hire freelancer untuk projek you, atau you nak buat orang, ataupun nak cari kerja. Okay, so you boleh pakai kat sini dan you kena faham, bila dia international, maknanya dia ada macam you bid tender. Okay, saya lebih baik. Okay, dan you nak bid tender tu, dan nak buktikan dekat pemberi kerja ni yang you adalah the best among team tersebut, among pemohon. So contoh kat sini ada yang nak buat apa tadi tu, saya check balik dekat komen. Saya tengok lagi. Ada kata dengan saya nak jadi translator. Contohlah nak jadi translator kan. Okay, you jadi translator. So boleh search. Dekat sini dalam freelancer ni, translator. Contohlah kat sini dia kata Chinese to English. Kalau kita kemahiran 12 per hour. Okay, $12 per hour. Okay, 26 orang bid. Okay, so I need native Thai. Ini untuk orang Thai lah. Okay, short form translator. Spanish to English short form length 25 minit. Okay, $35. So Anaya, bla bla dan sebagainya lah. You tengok kat sini, ini adalah kejaya yang you boleh try untuk dapatkan. Content writer, okay, $102. Okay, so ghostwriting lah. Maknanya kalau you jenis yang ada modal besar kan. Sebab saya ada kawan, saya kata dengan dia, you kalau nak buat buku tak larat kan, tapi you tahu memang ada nama dalam industri tu. So apa yang I recommend kat you adalah you hire ghostwriter buat untuk you. You bagi frame apa yang you nak dia tulis dan sebagainya. So you bagi dekat dia dan dia tulis buku untuk you. So ada ghostwriters, kita bagi ghostwriter yang menulis untuk orang lain, tapi penjual tu dia akan, pemilik tersebut dia akan pakai nama dia lah, okay, sebagai writer.
Cuma sebab you adalah ghostwriter je, tak masukkan nama you lah. Okay, so itu antara ni. Malay Translation Retype $474. Need a native Malay translator for our long-term project from English to Malay. Please bid only native bidders. Nampak? Ni kalau you orang yang cakap you faham bahasa Inggeris tu, lepas tu nak translate kepada bahasa Melayu, boleh $474. Okay, dia punya price. Bid, average bid. Okay, so you boleh explore banyak lagi peluang-peluang translator. You boleh explore, you boleh try. Dan di sini, you tengok sebab ni freelancer ni. So, di sini, you akan nampak orang, kalau contoh lah, ni adalah browser. So, I want to hire, I want to hire, I want to work. So, I want to hire. Contoh, I want to hire, kan? Contoh, saya nak translator. Okay, tak nak translator lah. Saya nak tak... okay, sorry. Saya tak nak tunjuk ini. Yang ini kita nak letak post kita kalau kita nak cari pekerja, kan? So, saya nak tunjuk dekat sini. Kalaulah kita letak satu perkara, okay, contoh lain, orang masukkan kerja, kita dah masukkan kerja, okay, what happen is, kita akan tengok ni contohlah kita nak masukkan Kerjaya, okay, my area freelancer, okay, took this $200 saja. Sebab freelancer ni kebanyakan ada setengah-setengah memang expert. So you tengok kalau you ada kelebihan untuk buat ni, so you boleh bid project. Dan kalau you tengok macam mana orang bayar, so berapa harga dan sebagainya, you boleh buat study case kat sini. You ingat bila you nak masuk satu bidang, contoh you minat dalam grafik. Sebab tu saya kata kalau dalam dunia IT saya faham, saya lebih clear lah kan. Tapi kalau you kata you nak try fotografi, contoh you suka tangkap gambar kan. You nak gambar tu pun you boleh jual sebenarnya. So kalau you sekadar post kat Facebook, dia tak dapat hasil kan. So why not you buat satu collection yang gambar-gambar cantik ni, you boleh jual dekat dalam servis-servis pemberi gambar. Apa saya lupa dah. Banyak tau servis-servis yang dalam dunia ni yang mereka tawarkan servis tu, bila orang tengok, dia nampak tulisan kat situ pro, ataupun orang boleh beli daripada contoh macam tadi tu lah Canva. Okay, Canva tu untuk design, ada yang gambar, ada yang feature, photo feed lah, sebagainya. Macam-macam nanti. So itu untuk fotografer. Tapi untuk bahagian yang saya rasa sesuai, bila tadi saya berborak dengan Yumaida semalam, saya rasa macam this thing, okay, you sesuai lah. You boleh masuk translator, you boleh buat part time. Okay, you tengok ada yang bayar, bergantung pada projek tersebut lah, berapa bajet yang dia ada. Dan bergantung jugalah berapa tough projek yang dia orang nak handle tersebut. You kena smart thinker lah, you kena baca, you kena faham polisi dan sebagainya. So, saya harap ini boleh bagi AD kan, kalau you rasa macam, best ni. Okay, soalan daripada Cik Puan Sazwan ni, macam mana nak wawarkan ke orang yang kita ni ghostwriter ya. Salah satu dia, kalau dekat Malaysia ni, okay, kita tak ada lagi dalam grup Malaysia ni yang kita ada ghostwriter Malaysia. Okay, tapi kalau dekat dalam international kita ada freelancer. You nampak kat sini, ini pun boleh tunjuk contoh. Tapi kalau untuk macam saya ada kawan, nama ni Ifa Zalia. So dia memang seorang penulis novel, masuk TV lagi, dia punya novel TV3 ke TV2, saya tak ingat lah. Tapi pernah jugalah dia punya novel tu ditayangkan dekat slot TV. So orang ambil, so orang main dan sebagainya. Dia pernah lah kongsikan, memang seronok lah cara cerita dia. Siapa lagi yang saya pernah jumpa, artis-artis yang ni, tu saya kata rezeki je kalau once you dah tahu apa yang you nak, you dah start fluent, contoh macam saya dah start mengajar sana sini kan, peluang untuk berjumpa dengan ramai-ramai talent ni kat luar sana tu menunjukkan yang actually you guys adalah very very talented. Jangan rendahkan diri, tapi jangan sombong sangatlah. Kalau saya cakap nanti lupa diri pula. So ikutkan setiap daripada kita ni, you have a talent. Okay, you have a talent. Cuma saya selalu ingatkan, jangan sombong, jangan malas. Develop. Untuk dapatkan ghostwriter ni, actually memang you start kena publishkan buku you sendirilah. Saya recommend macam ni. Zaman sekarang ni, orang suka baca blog kan? Okay. So, saya jawab sikit lah. Alang-alang dia tadi sikit, dia kata tak apa, saya nak share. You tahu tak blog pasal blog kan? Dekat blog ni, okay, saya letak satu benda lah. Ini saya punya blogspot. Saya tak kata blog yang berbayar lagi. Saya ambil blogspot saja dulu. Kalau you ada satu cerita yang sangat menarik, yang sangat best,
Okay, yang sangat kata entertainment, you boleh buat satu blog yang ramai boleh baca. Alang-alang you kata dengan saya mungkin boleh cari part time ke invoice ke. So you buat satu blog yang you buat satu cerita. Okay, sebab you tak nak apa panggil? Bukan kata belum bersedia untuk invest kepada website berbayar lagi, tapi you ambil start blogger pun okay, percuma. Blogspot ni percuma kan? So tapi you boleh claim untuk iklankan kita panggil sebagai AdSense dekat dalam blogspot you. Saya tak nak tunjuk berapa banyak pendapatan saya daripada AdSense, tapi saya nak beritahu, you nampak sendiri, ini saya punya blogspot ni. Okay, Rozek Mulia. Ini zaman saya dekat UKM, saya panggil Rozek Mulia. Even email saya pun rozekmulia@yahoo.com. Okay, so you boleh buat blog di mana blog ini kalau ada orang layari you punya blog, okay, dia klik ke, dia pop up ke dan sebagainya, so you akan dapat amount duit lah dalam bentuk USD. Dia tak besar pun. Tapi kalau you boleh reach ramai orang, you boleh ramai orang baca dan ketagih dengan cerita you. Okay. Ini kalau you tak nak apa panggil, you nak start mula untuk writing kan. So you dah tahu kata dan sebagainya, dan you boleh letak dekat situ kalau you punya content tu best dan sebagainya. Letak kat situ kalau perlukan ghostwriter. So, ingat orang kadang-kadang nak tulis buku tapi mereka tak tahu nak contact siapa. Sama juga macam ghostwriter, saya nak cari projek tapi saya tak kenal siapa penulis. So sebab tu sometimes kita jadi macam benda macam ni. Jadi kadang-kadang orang nak cari ni, mereka boleh cari dengan penulisan kita dan automatically itu sebagai soft side. Of course dia akan ambil masa sebelum nama kita naik. Tapi it's okay. Daripada kita tunggu saja tak bergerak, ini antara strategi je lah. You boleh buat satu content tapi dalam masa sama cari dalam income. Janganlah bagi orang baca tapi orang lain tu baca je tak dapat apa-apa. Dia orang pun cakap free. Tengok saya punya dekat website Blogspot ni pun ada iklan. Ini bukan saya punya content, ini iklan daripada Google Ads. Bukan saya buat, saya just masukkan konten sahaja. Okay. Contoh saya punya blog, apa panggil? Website. So kalau ikutkan website saya ni pun, ada je dekat dalam website ni lagi yang iklan. Okay. Pergi kat belah-belah mana lagi adalah iklan yang muncul kan. Sebab dia saya pakai Google AdSense lah. You boleh banyak lagi provider-provider kat luar sana tu yang boleh buat iklan kan. Contoh je saya bagi konten, keluar pop-up iklan daripada Google, orang terpaksa tutup dan sebagainya. So kalau you rajin sikit, you buat konten kat YouTube, gabungkan semua platform. You ada kebolehan untuk apa panggil? Kebolehan untuk buat aplikasi. You boleh buat dekat ni, masukkan AdMob. Banyak peluang untuk buat duit. You jadi translator, nak jadi cikgu untuk mengajar pasal cara nak translate satu benda kepada satu benda, boleh juga. You pakai YouTube, you boleh ajar online. You pakai YouTube, you buat konten. Tapi ingat, kat YouTube ni orang suka tengok benda yang macam saya tengah cakap ni. Okay. YouTube ni adalah satu entertainment. Dia nak orang yang buat konten yang kelakar, yang funny. Okay, you guys. Hello guys. Hari ni kita akan belajar konten nombor 1. So, you boleh develop. Sebab you masih anak muda. Bayangkan kalau pensyarah yang buat benda tu kelakar kan. Jadi you masih muda, gunakan peluang ni untuk dapatkan. Tapi ingat, you buat pahala. Bukan buat konten yang merosakkan. Bukan dapat konten yang menyebabkan you dapat dosa. You buat konten yang dapat pahala. You buat sejarah ke, cerita pasal ni dan sebagainya. Ingat, ramai kalau even, siapa kat sini kenal Kim Jong-kook? Yes, betul. Income dapat daripada pembaca dan juga income dapat claim AdSense. Betul, what I know. Betul. Sebab tu saya kata, kalau you nampak peluang ni, you tak boleh salahkan orang sekeliling tak tolong ke apa, you kena cari peluang tu. So at least itu adalah idea dia. Okay, macam saya cerita dengan semua kan, saya cerita ni sebab saya buat, saya faham tadi. Awal-awal memang agak challenge jugalah untuk orang dapatkan orang nak singgah dan sebagainya. Dan bila cakap dengan saya, coach project translator tak ada ke? Saya tak ayat orang, saya buat sendiri. Okay, sebab kata orang, bukan tak nak ayat orang, sebab saya nak buat, sebab saya tak ada apa panggil, tak ada peluang untuk banyak bergerak. Dan kebanyakan projek kerajaan ni semua berhadap komputer je kan. Jadi sambil-sambil saya ada masa malam tu tak tahu nak buat apa, saya buatlah projek saya sendiri. Tapi insyaAllah lah kalau saya sibuk mungkin saya carilah. Mungkin saya akan cari kat Fiverr ke, mungkin tengok keadaan tu, saya tak terfikir lagi untuk cari orang. But end of story, bila you buat macam ni, contohlah saya cerita dengan semua orang, mungkin ada cakap dengan saya, coach takkan buat satu je blog, apa panggil? Blogspot. Okay, satu benda saya ingatkan lagi pada awal, saya bidang IT. Saya bukan cerita saya adalah orang yang
pengurusan ni apa sebagainya, tapi saya cerita real Satu perkara yang semua boleh tengok, ini adalah saya punya blog. Kalau tengok di sebelah kiri, berapa banyak blog yang saya ada. Okay, so saya tak nak tunjuk semualah. Tapi saya ambil satu contoh lah. Okay, ini adalah blog yang saya buat pada tahun 2014. Okay, tentang uToken. Tak best yang ni. Okay, saya ambil yang lain lah. Yang mana you guys boleh dapat idea, kita bukan nak buat benda jahat, kita nak bantu orang, tapi dalam masa yang sama kita nak ada rezeki kita lah. Okey, contoh ini adalah saya punya projek pada tahun 2015. 2014 saya start. Okey, pada penghujung ni tarikh ni memang you nampak saya tak boleh nak ubah dan sebagainya, memang ini tarikh daripada blogger. Okey. Ini adalah batch ketiga pada 2015. Okey, apa saya cerita ni adalah rahsia kita. Rahsia kita pula. Okey. Saya cerita saya bukanlah kata saya buat kejap, saya pun dah lupa nak klik view blog. Dah lupa dah. Okey, ini apa yang saya jual waktu pada tahun 2014. Okey, 2015 saya sambung. Okey, dah sampai edisi yang ketiga. Saya ada lebih kurang dalam saya tak ingat roughly dalam 200 pembeli lah. Okey, saya jual e-book untuk tactical satu produk inilah multi-level saya jual RM60. Okay, ini saya cerita bila cakap dengan saya tak pernah rasa ke nak buat duit online ke apa. Ini cara yang saya buat dulu. Okay, kalau you tengok sendiri pun you nampak saya tak ada nak kata orang nak ni dan sebagainya. Dalam 200 pembeli. So ni direct, dulu tak ada payment gateway direct banking je. So direct banking. So ni nombor telefon saya ni pun dah tak guna dah ni. Okay, boleh nampak saya punya nama Ruzani Mak Zamri. Okay, so ikutkan bila saya cerita benda macam ni, ada cakap dengan saya nak dapatkan duit ke apa, you nak jual satu translator ke whatever, so on, ini ada kaedah dia. Saya dapat kat sini, saya tak perlu cerita berapa besar je, tapi bahasa mudah je 5 angka lah dengan jualan satu e-book ni saja. Okay, tapi macam saya kata sebab saya bekerja daripada rumah kan waktu tu, sebelum saya bekerja sebagai assistant director marketing. Kalau you tengok dalam saya punya profile tu, pernah bekerja sebagai assistant director. So kerja saya adalah sebab mereka nampak saya potensi kat sini. Ingat, mereka nak lantik kita, mereka nak bagi kerja ke kita, mereka tengok kita punya profile. So dan saya kerja dekat situ, rezeki saya dalam Humanitarian tu saya cerita kat sini, habis kat sini So masa tu sebulan saya dibayar RM5,000. Masa tu umur saya dalam 20-an lah. So dah saya berhenti kerja dah masa tu. Saya kerja bidang IT, lepas tu saya buat bisnes sendiri. Lepas tu rasa macam tak stabil kan. Duit bisnes kerja masuk kadang tak ada. Okay, tapi ada duit kereta kena bayar setiap bulan, duit rumah kena bayar, duit makan kena beli kan. So nak tak nak saya kena survive. So saya pergi juga balik masuk kerja. Lepas tu saya kata Allah uji balik. Okay, apa yang saya kata nak kerja pada rumah dan sebagainya. Tapi masa tu yang paling utama adalah saya nak belajar pasal multi-level. Masa tu saya belajar dengan saya banyak belajar lah daripada orang. So nampak pengalaman saya nak cerita tuan-tuan sendiri yang tentukan, bukan orang lain. Okay, so saya harap bila saya buka cerita pasal freelancer ni, you tengok dekat sini freelancer.com, you tengok ada orang boleh buat novel, ada orang buat aplikasi untuk hasilkan novel online dan mereka letak dekat Play Store. Dan bila orang lain baca, orang lain nak continue baca, mereka akan bayar. Okey, banyak kan? Siapa sini, boleh tak saya tahu? Saya nak respon lah. Okay, kalau saya cakap seorang ni pun kadang-kadang saya boleh jadi terpanjang. Okey, saya perlukan respon. Siapa dekat sini yang suka baca aplikasi dalam aplikasi dia baca dia ada kata orang novel. Dia baca novel. Cik Puan Sasawani kita, novel apa yang you baca? Saya Puan Zaiti, yes. Saya baca cerpen. Cerpen apa? Apa-apa je. Especially daripada Wattpad Wattpad. Oh. Lepas tu apa lagi aplikasi? You sebab Wattpad dapat duit daripada you tau. Bila you baca dia untung. So antara yang you nampak Wattpad, okey, saya bagi estimate saya boleh type Wattpad estimate macam mana ada estimate dah.
income. Oh, dia tak bagi tahu pula. Tapi actually kalau ikutkan dia, Wattpad pun dia ada perkenalkan dia punya bahasa mudah dia kata apa? Orang nak buat duit dalam Wattpad. Kalau you nak buat income, you boleh jadi writer kat sini lah. Tapi sebab tadi saya tak perasan untuk writer, Wattpad pun you boleh dapat income. Tapi majoriti kat dalam penulis-penulis Wattpad ni, mereka tak masukkan untuk jadi penerima income. Mereka jadi sebagai writer biasa saja. So, of course you tak boleh kaya sebenarnya. Tapi of course you boleh buat duit dalam Wattpad. Okay, sebab ramai pembaca kat dalam tu. So 4,000 juta fiction giant Wattpad dan sebagainya. Okay, cerita bahasa dia. Baca buku-buku kat PNB Elite. Baiknya orang ni kan. Okay, bagus. Tapi sekarang ni saya cerita pasal nak buat duit. Okay, untuk tuan-tuan dan puan-puan faham, adik-adik semua ni, program e-usahawan ni adalah program menjana pendapatan sebenarnya. Mungkin ada cakap dengan saya, asyik cerita pasal buat duit je. Sebab dia antara objektif dia adalah untuk tingkatkan ekonomi peserta-peserta program e-usahawan. So bila saya bagi idea ni, maknanya saya fikir daripada segi objektif program. Saya cuba sedarikan daripada objektif program ini. So saya mergekan supaya dua-dua dapat manfaat. So tentang bab tadika, you guys boleh explore daripada segi terms, you boleh go through. So tapi nak dapatkan income tu macam mana? Idea. So direction yang you nak pergi tu tepat. Tak guna juga kalau you tahu semua benda, tapi end of story tak ada income masuk. So macam belajar sia-sia lah bagi saya. Okay, formula lah. Kalau untuk setengah orang mungkin sebab dia nak learn something kan. Okay, so Wattpad pun boleh bagi income untuk writer, tapi writer tu kena register. Okay, kalau lagi ramai baca, lagi ramai follow, you akan dapat income lah. Lepas tu dia ada perkenalkan sistem di mana orang boleh donate. Itu dalam Wattpad. Okay, sebab saya suka membaca juga, tapi saya dah tukar trend dah. Saya tak nak orang baca, tapi kata orang, saya tak dapat apa-apa. So saya tukar strategi saya. Apa yang saya plan adalah saya translate, sebab saya tahu dekat dalam dunia reality dalam pembacaan, yang banyak orang suka baca adalah novel Chinese. Yes, you tak perlu you akan dengar benda ni dan you sangat terkejut lah. Orang suka baca novel Chinese. Walaupun cerita daripada novel Chinese ni agak dewa lah, Tuhan lah, whatever. So, tapi dia entertainment. Sangat interesting lah. And then bila you start baca, you akan start ketagih. Okay. So itu berlaku dalam pembacaan. Dan bagi masyarakat Malaysia, mereka suka baca novel-novel cinta, novel-novel fear, novel-novel seram. So kat sini you nampak kalau you nampak ada satu projek kat luar yang memang dia kata translator untuk translate novel ini daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu ke, bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris ke, you ambil. Ataupun daripada segi bahasa yang you tahulah. Okay, you boleh grab peluang ni. Ambil daripada awal. So, andai katalah you tak jumpa projek yang orang offer, you boleh juga cari peluang, deal dengan penulis dekat Wattpad ke, penulis kat mana-mana, sekalipun you kata dengan dia, saya nak buat projek, you tak payah bayar I, tapi I nak translate you punya novel kepada to my language. So, kalau you nak claim hak you boleh, tapi you kena bayar I lah. Tapi kalau you tak nak buat pembayaran itu, saya akan letak you sebagai penulis ataupun saya punya website untuk saya jana pendapatan daripada pembacaan ini, daripada kerja ini. So depends dengan you punya deal lah. So nampak dan saya percaya tuan-tuan semua nampak, kalau you ada Arabic dan sebagainya dekat negara sana pun mereka juga suka membaca. So you boleh translate buku-buku bahasa Melayu kat sini. You kena pandai deal lah dengan pemilik penulis tersebut. Tadi saya boleh borak macam tu kalau berjumpa berdepan lah. Saya tak kata saya tak ambil hak cipta you. Saya cuma translate je kepada sana. And then kalau mereka berminat dengan you, mereka akan pergi kepada you punya buku-buku yang lain. So waktu tu you boleh hire lah untuk kembangkan lagi. You boleh keluarkan buku. Tapi you kena test market dulu. Mereka minat tak tentang penulis saya. So itu antara strategi permulaan untuk you mula. Kalau you susah dapat penulis yang open-minded macam tu, you tulis buku sendiri. You translate sendiri. You masukkan dekat sana. You try jual. Okay, by the way, saya ada juga bila bercakap pasal translator ni, saya teringat, you pernah dengar tak Amazon? That's the biggest macam dia kat Lazada, Shopee Malaysia lah kan. So
Tapi untuk US dia adalah dia the biggest lah, the biggest one. So what happen is dekat Amazon dia juga ada bahagian penterjemah buku. So dia ada juga bahagian yang ada jualan buku kanak-kanak. So kalau you tengok dekat market Malaysia ni, kan ada buku macam buku pembelajaran, kan contoh macam mana? Macam buku macam kad-kad tu kan. So mereka pun nak beli macam tu. So sebab tu kalau you have a talent, you ada strategi untuk berniaga dekat Amazon. Actually saya pernah beli produk untuk jual kat Amazon. Okay, saya dengan wife saya lah. Kita orang target untuk buat passive income. Pakai platform Amazon, cuma tak sempat lagi lah nak go through satu persatu sebab wife saya tengah sibuk pasal nak jadi agent insurans. Saya memang setuju sangat sebab daripada dunia insurans tu you akan learn macam mana become more outspoken lah untuk berniaga. And okay, Barat saya dah lagi tajuk sikit lah. Baik, patah balik untuk you guys. Satu lagi adalah Fiverr.com. Okay, kalau you memang ada bajet ke ataupun you memang kata orang nak cari kerja ke apa, so you boleh tengok satu lagi, Fiverr.com. Okay, Fiverr.com. Di pada Fiverr.com ni, you boleh, ni contoh lah, tadi saya cari translator Arabic lah Okay, saya search. So, dia akan listkan, contoh lah kan, you tengok kat sini, orang ini level 2 seller. Okay, $5. $5 kalau convert, RM20 lah. Okay, RM20 Arabic translation on Fiverr, starting daripada RM20. So dia ada customer lebih kurang 219. Okay, recommended. So ini dia ada apa panggil? 1000 yang bagi komen 5 star. Ni 245. Maknanya dia punya apa panggil? Dia punya ramai lah. Okay, kalau you tengok projek, banyak projek kan? Daripada $5. You boleh start kat sini. So, apa yang you boleh pakai profile ini ketika you minta kerja? Dalam mana-mana kerjaya, you boleh tunjuk kepada mereka yang you have a talent untuk translate. Okay, of course kat sini banyak English kepada ni sebab sejarah Arabic ni kan. So, ini adalah apa panggil? Bahasa mudah dia mereka-mereka yang bekerja sebagai freelancer untuk translate daripada English, Arabic dan sebagainya. So, you boleh juga letak kat sini nak kerja apa? Contoh dia, translator Malay. Okay, mungkin you nak orang cari projek. Okay. Nampak ada seorang Chinese yang letak kat sini. Nampak ada lebih kurang dalam 109 yang tinggalkan 5 star kat dia. So you boleh start. Welcome, selamat datang. English to Malay, Malay to English. Nampak? English, Malay and vice versa. Sebab ramai orang, 235 services available. So you kena masuk lah. Sebab tu saya recommend kepada you guys, kalau you ada talent dalam bahasa, you tahu apa yang you buat dan sebagainya, so why not? Sebab tu kalau you ada macam saya lain, kita akan check dulu lah dengan diorang ni, kalau diorang ni sanggup pilih translate satu buku, kan contoh je kalau ada buku tebal mana buku, malah pula nak ambil. So kalau ada buku tu yang dia boleh translate project, so you akan nampak lah it's a business. Actually, it's a business. So Fiverr.com. Lepas ni memang kalau betul-betul you rasa dengan saya tak ada masa depan lah, tak tahu nak buat apa lah, semua tu terpulang pada diri masing-masing. Mereka ini pun macam saya kata dekat semua orang lah kan, okay, $5 per 500 words. Okay, kalau ada 4,000 perkataan, darat 8 lah. Okay, $40. So, dan rate yang diorang pakai adalah dalam $80. Dan ada jugalah fee yang dikenakan bila listkan kita punya servis kat dalam ni lah. Okay, so itu you boleh check. Okay, pro services sahaja ke, okay. Orang yang pro sahaja yang dia boleh list, ada berapa orang kat sini? 235 semua pro. Okay, subscriber ke sebagainya, online seller dan sebagainya. So, risau macam mana cara you nak dan kat sini juga, tadi akan ada soalan macam mana you nak kata you adalah ghostwriter dan sebagainya. You boleh copy benda ini dan you show kepada mereka yang mungkin berminat tu, you boleh masukkan, you ada projek dan sebagainya. So for them, untuk cari you kelak lebih potensi tinggi lah. Dan lagi better kalau you ada satu tempat platform yang you boleh masukkan hasil kerja you
You boleh masukkan you punya testimoni dan sebagainya supaya nanti kelak akan datang, orang akan datang dan mudah nak buat closing. Berbanding kalau orang cakap boleh ke tak boleh dan sebagainya. So kat Fiverr ni orang tak tanya boleh tak boleh. Kat Fiverr ni orang cari cepat ataupun lambat, kualiti ataupun tak. Sebab mereka tahu orang kat Fiverr ni kalau you tak boleh deliver projek, dia orang tak perlu bayar pun. Okay, mereka boleh apa panggil? Boleh selagi mana projek tak siap, mereka tak bayarlah. That's how. Kalau you makin rajin, makin cepatlah. Ui, sejuk pula. So English to Malay, $15. Boleh, lepas ni you boleh tak? English to Indonesian and Malay in 24 hours. Nampak tak apa siapa rasa kat sini dia ada masa depan sekarang? Saya percaya kalau tuan-tuan semua sebelum nak pergi kepada kata orang nak pergi kepada dunia kerja yang sebenar kan. So jadi pelajar sahaja duduk daripada menghadap 24 jam main game. Unless kalau you ada objektif main game tu is okay. Saya tak kata salah sebab ada sekarang gamer pun dia boleh dapat jana income yang sangat besar daripada online game. Okay, tu cerita yang different lah. Tapi kalau you sekadar main saja, tak ada apa-apa dan sebagainya, so at least you boleh develop skill you. Okay, you boleh tambah kecekapan you untuk buat kerja dan sebagainya. So dengan cara ambil freelance ni, selain daripada tambah pendapatan, so ini adalah proven you punya profile kepada kelak akan datang, kepada you punya mungkin majikan. So majikan boleh datang daripada mana-mana, daripada SPA, daripada private sector dan sebagainya. Mungkin ada spesifik pertubuhan tertentu yang boleh tawarkan kejayaan ni. Even kalau you cikgu pun, you nak pergi attend untuk interview sekali, you boleh tunjukkan yang you have this talent. So you ada kelebihan berbanding dengan mereka-mereka yang lain. So this is something yang masa belajar lah yang you nak develop. Okay, I hope ini bagi satu idea yang bombastic untuk you guys. So mana-mana kerja yang you dapat tu you print screen. So you show kepada, you simpan sebagai bukti yang you memang ada kerja tu lah. Right. So banyak kat sini $5. Bagi ni RM20 tu tak adalah sebesar mana pun. Tapi untuk orang yang baru bermula, for them, wow, that's a very good. Dan satu lagi yang ini saya share kat sini, bila saya cerita macam ni mesti ada cakap dengan saya. Habis tu coach tak ada ke buat projek yang macam buku ke apa ke? Saya ada sebenarnya. Okey, contoh dan ini adalah saya punya. Sebab tu saya kata kalau you guys mungkin perlukan bukti, mungkin tak nak orang sembang ke apa ke, saya buat juga. Saya bukan nak cerita sebab saya tahu sebenarnya. Cuma kalau nak cerita satu persatu tu skop yang terlalu besar. Cuma saya bagi contoh, at least you dapat idea, you faham apa yang you nak buat. Okey, ini adalah saya punya website, nampak tipslulus.com. Ni muka saya ni clear. Saya saja letak sebab nak elak daripada apa panggil? Sebab nak dapatkan kelulusan daripada AdSense ni, dia kena ada macam blog. Okey. Ini contoh dia. Bila saya masukkan e-book, kata orang kita masukkan e-book yang mana orang boleh buat pembelian kelab. Okey, ini adalah review. Ini contoh dia saya jual RM50 untuk 70 contoh iklan ni. So dia boleh beli dengan tekan button add to cart. So mereka boleh ni kalau tuan-tuan dan perempuan nak beli, boleh terus pergi kepada website ini dan boleh buat pembelian. Dan sebenarnya yang ini saya tunjukkan pagi tadi sebenarnya yang e-rosette tu. Tapi dia tak keluar pula apa panggil? Tak nampak pula dekat skrin. Dia keluar hitam tadi kan? Tapi itulah proses yang sama, boleh check out. Orang boleh bayar secara bentuk online menggunakan ToyPay. Pakai online je. Dah habis bayar nanti saya tak monitor Apa yang berlaku adalah lepas dia bayar, dia sukses, dia boleh terus download dan baca. Itu dia punya konsep. Melainkan kalau dia bayar, tiba-tiba ada error ke apa ke, itu time saya akan technical lah. Tapi kalau bab ni dah terus set up dah sebenarnya. Dia terus bayar je nanti, dekat dalam portal tu dah boleh terus baca e-book yang dia beli. So one time only yang saya akan promote, boleh pakai Facebook ke, Instagram dan sebagainya. Itu strategi dia. You nak buat duit zaman sekarang ni adalah benda yang di hujung cari semua benda. Saya harap benda ni you dapat idea. Jangan duduk sahaja je. Jangan tengok je. Orang lain tengah buat duit ni. Orang lain tengah menjual. Orang lain tengah bagi idea. So dalam masa yang sama juga, ini adalah saya punya tipslulus.com dekat Bro Rosette ni sebab dah lulus kan. Ada satu lagi yang saya buat adalah saya letak novel. Oh, kat sini kot. Oops. Tak muncul.
Okay, saya bagi contoh dia. Saya tengah ada, saya sangat minat baca sekarang ni, bicara ni namanya Mighty Soldier King. Seronok sebenarnya baca. So tapi saya tak translate lah. Apa yang saya buat, saya baca, saya copy. Saya baca, saya copy. Saya masukkan. So untuk apa? Untuk at least saya bukan baca kosong lah. Okay, so saya dah check dengan dia punya dia punya pemegang pemilik ni. Dia respon dalam Chinese kan. Dia kata okey lah, kena bayar tu lah apa. Saya kata okey. Tu je. Okay, right. So back to story balik kita. Back to story balik lah. Nanti insyaAllah lah kalau ada peluang, sebenarnya saya ada lebih kurang dalam 230 berapa tau. A few lagi novel-novel yang lain yang memang tengah pending untuk saya masukkan. Saya tengah cari kaedah macam mana saya nak buat daripada sebab saya tengah troubleshooting kan. So macam mana nak buat daripada satu kota tu, okay, saya terus grab semua dia punya info, bukan info lain, semua dia punya tag dalam dia punya website tu yang ada lebih kurang dalam 60,000 chapter tu, masuk sekaligus je. Nak kata saya nak cari kaedah tu lah kan. So nak masukkan dan saya tak payah nak copy satu-satu lah, penat. Okay, contoh dia macam ni, baru chapter 21 je dah pancit saya. Okay, baru chapter 21 dah pancit. Jadi itu antara yang saya tengah settlekan sekarang ni. Rasanya projek dah sebulan dah, tapi santai-santai je, main happy-happy je. InsyaAllah kalau ada rezeki ada daripada AdSense ni. Okay, itu cerita basic. Ini daripada novel Chinese kepada bahasa Inggeris. So kalau cakap daripada segi translator lah, itu nak tu contoh kat tuan-tuan semua. Bukan sekadar ni cerita 3 hari lepas. Sebelum ni 16 je yang tengok. Okay, 16 saja yang sebab baru 3 hari lepas. Ni bila last? Ni 3 hari lepas. So you boleh tengok lah. Sebenarnya actually saya buat benda ni sebelum masuk mengajar tuan-tuan lagi. Tapi inilah kejayaan yang akan datang 3 hari lepas. Okay, so Hook Back Group, saya harap saya bagi idea yang very clear to you guys. Kalau you nak pergi kepada translator, you nak jadi freelance, you nak buat projek. Even sebenarnya dalam yang saya tunjuk itu, dekat dalam Fiverr ke, dekat dalam freelancer, ada lagi projek-projek yang lain. In case kalau you nak jadi buat part time, apa lagi banyak lagi lah yang you boleh check. Kalau you memang dalam power dalam bidang IT, okay, so you boleh dapatkan, mungkin you boleh buat create aplikasi untuk jual. So bukan itu saja, you boleh jual skrip, banyak lagi tempat-tempat yang lain. Saya tak boleh cerita sebab banyak sangat peluang dan banyak pembeli. Beza dia macam mana cara you market. Dekat freelancer dengan Fiverr, orang cari kita. Of course, orang cari kita dan orang offer. Tapi dalam masa yang sama, kita akan bersaing dengan individu-individu yang lain. Dan sebab tu kalau you dah start buat kerja, dah start masuk mana-mana platform ni, you kena ada testimoni yang you kena yakinkan orang yang nak bagi projek ni, orang yang boleh bagi projek ni, dia sanggup bayar kepada you. Dan akan datang tak payah menerusi portal tersebut, you boleh direct terus dengan dia. So lagi much better lah, boleh lagi untung lah sebenarnya. Kalau direct kata apa? Dapat direct dengan orang tu lah. Dan lagi best, mungkin silap-silap, you tak payah nak buat offer macam ni, you boleh bekerja dengan syarikat je dengan gaji bulanan. Tapi dengan kaedah dia, you just sit depan komputer. Who knows? Kan? Kejayaan akan datang. Okay, itu bahagian daripada language. Mungkin ada lagi bab-bab yang saya ada tak platform untuk kami daftar nak belajar cara buat e-book, blog, buat web dan app semua tu ya coach? Saya tak berani nak cakap sebab macam mana? Sebab saya ada basic. Jadi saya tak bermula daripada bawah. Jadi kalau nak tu mungkin ada tempat yang saya tak pasti sebenarnya. Jadi saya tak boleh bagi jawapan kata you belajar kat sini. Even saya dulu pun sebenarnya kebetulan rezeki saya lah. Sebab tu saya kata ya Allah aturkan untuk saya ni, saya belajar dulu dalam bidang IT. Tapi saya minat nak buat bisnes. Okay, tapi saya masuk dalam bidang IT, saya kerja dulu, ikut nasihat daripada tu. And then maintenance untuk bisnes, tapi bisnes tak jadi untuk dalam tempoh 2 tahun. Lepas tu naik balik sebab saya start belajar pasal macam mana cara nak buat closing, multi level, cerita dia sampai sekarang ni. So di mana sekarang ni saya dah masuk sebagai trainer usahawan, berhadapan dengan ramai usahawan. Dan soalan-soalan dia orang tak tanya kat mana kami nak belajar. Yang dia orang tanya, coach tahu tak benda ni? So dia orang discuss dengan saya. So sebab tu bila you cakap dengan saya, soalan ni nak belajar untuk buat e-book. Buat e-book senang je. You pakai Word, you pakai Word saja. Word sebutan je, Word. Microsoft Word.
You pakai Microsoft Word pun dah boleh dah tukar kepada e-book. Okay, ataupun you pakai PowerPoint pun boleh tukar kepada e-book dengan cara you convert kepada PDF. Okay, blog. Buat web. So kalau okay, tak salah saya, rakan saya, Yumeiden, dia ada buat kelas untuk website. Tapi kelas tu berbayar lah. Of course, itu adalah pelaburan untuk you dapat skill. Macam saya sendiri pun macam saya kata, sebab saya dulu ada rezeki yang Allah bagi, di mana saya dibayar oleh, bukan saya bayar, company bayar untuk saya belajar skill tersebut. So rezeki saya lah waktu tu. Memang of course waktu tu pakai HTML punya coding kelakar juga. But sekarang ni lagi mudah. You pakai WordPress straightforward saja. Tak payah susah pun. Actually dalam sehari you dah boleh siap dah sebenarnya website. Okay, tapi you perlukan kos lah nak beli website, domain dan sebagainya, everything. Kalau you rasa nak berjimat benda tu, I mean kalau nak start dengan zero cost, you start daripada Blogspot dulu. Belajar cara untuk buat writing, cara untuk cari content. Once sudah ada sikit, you ada sedikit income ataupun you ada extra duit ke apa ke, baru you upgrade kepada yang berbayar, website berbayar. Sebab yang penting utama dalam website bukan semata-mata design, tapi content tu sendiri. Message. Daripada awal, daripada pagi saya cerita tadi, nak dapatkan customer, is a message. Kalau you jual skill you, orang akan jumpa kat website, orang akan beli sebab dia percaya dengan you punya skill. Okay, so right, so saya tengok kerja dulu 5.30. Unit teknikal incas 5.15 sesi soal jawab. Okay, tak apa, saya tulis awal je. Kalau boleh habis awal, lagi better lah. Saya percaya, insyaAllah. Okay, dan sekarang ni, ramai cakap dengan saya, nak buat apps, you start daripada basic dulu. You jangan terus gelojoh pergi kepada advance, nak terus siap dan sebagainya. You kena faham kenapa you nak buat apps. And apps ni, kalau you nak bina apps ni, you kena ada skill kesabaran. So, bila saya buat apps tu, kadang-kadang tension jugalah. Dan you boleh Google ataupun YouTube dulu. Okay, saya bagi tips kalau you nak buat apps untuk Android ataupun Play Store, you boleh start dengan search berkaitan dengan Android Studio. Bermula dengan percuma dulu, is okay. Okay, tapi kalau you ada budget, ada yang lebih cepat lah. Okay, you drag drop je. Tapi every month kena bayar. Tapi kalau Android Studio ni, you boleh start learn step by step YouTube je. Okay, saya tak recommend yang lain tu sebab macam saya kata lah, kalau saya ada isu nak buat design ke apa, saya akan YouTube. Contoh lain, you boleh start, ni YouTube saya ni pun, kalau nampak apa yang saya minat, dekat YouTube ni. Nampak saya tengok cerita Korea kan. Korea ni, yang you nampak Korea ni, orang Korea ni, mereka ini adalah XX Get Concert. Kalau siapa cakap saya ceritalah sebab you mungkin mana tahu. Get Concert. Iaitu satu rancangan under KBS. Okay, under KBS yang dah ditutup. Dah 10 tahun lebih ke 11. Tapi dah lama dah sebenarnya Get Concert ni dah ditutup. Jadi pelawak-pelawak ini hilang kerja. So apa pelawak-pelawak ni buat? Mereka buat konten YouTube. Okay, saya tak ada nak lapik-lapik dah. So kemungkinan besar akan berlaku juga dalam market Malaysia di mana ramai pekerja-pekerja ataupun staff-staff yang hilang kerjaya. Okay, so walaupun ni sis, kalau you tak boleh nak start ke apa, so apa yang dia buat? Dia pakai dia orang buat komedi lain. Tapi satu bahagian saya nak tunjuk contoh. Tengok sini, ini adalah Master of Malaysian Citizens. Okay, Kusin. Ini adalah di bawah Kementerian, apa orang panggil? Kementerian, apa panggil lah? Malaysia, Lawatan Malaysia tu saya lupa dah. So, you bayangkan ini adalah YouTube rasmi Kementerian. Okay, so apa yang dia buat, mereka ini adalah chef terkenal. Okay, Master of Malaysia, mereka invite orang-orang yang sangat famous untuk bagi video tentang cara-cara memasak. Bolehkah kita buat apps khas untuk produk kita as a founder coach sebagai institusi itu? Boleh. Tak masalah, kita panggil sebagai offline apps. Maknanya tak perlu website, tapi you boleh buat secara betul offline. Tapi kelemahan dia adalah dia statik lah. Kalau you nak update, you kena buat balik, lepas tu you punya yang installer, apa panggil, yang dah install tu, mereka kena kata orang,
dia macam update lah, kena update. Okay, tapi saya cerita ini lah. Ini adalah YouTube daripada mereka yang memang agak famous. Kalau you tengok muka pun, kalau memang you minat masakan dan sebagainya, it's a very talented person mereka ni. But the thing is, walaupun mereka ni adalah daripada government punya, bukan government lah, I mean mereka ni daripada kementerian yang memang buat tajaan, Tourism Malaysia dan sebagainya. But diorang punya ni berapa ramai je yang tengok. Okay, so kalau you tengok ada 84, tapi diorang punya content, that's a very, very good cara nak masak. To be honest, saya rasa macam, ruginya website, ruginya YouTube ni tak ramai tahu. Kalau you bandingkan dengan siapa yang kaya tu, bukan kaya, yang dapat 8,000 sebulan tu, daripada konten YouTube yang masak-masak tu. Astaghfirullahalazim. Yang Indian tu. Khairul Amin ke? Bukan, Khairul Amin, dia tak buat konten YouTube. Dia lebih kepada influencer. Ni yang dapat daripada income YouTube. Yang Indian tu, Indian. Sugu Fabit. Sugu, yes. Fabitra. You tahu tak Sugu? Sugu Fabitra ni dia baru start je. Okay, dia baru start balik dia punya konten. Okay, lepas kan dia, kes sebelum ni kan, kelakar lah kes dia. Dia baru start balik je dia punya konten. So you just imagine sebelum kes dia delete everything content dalam YouTube itu, dia boleh dapat income every month 8,000 dengan masak. Bayangkan suami dia dulu kerja gaji 1,000. Setiap bulan gaji suami dia 1,000, tapi daripada konten YouTube RM8,000. Saya nak jujur lah dengan you guys, jujur dengan saya. You rasa berbaloi tak buat konten kalau gaji panas-panas, penat sebagainya, tapi dekat YouTube, you dapat 8,000. Mana you pilih? Ada jawapan kan? So, sebab tu, tapi kena ingat, bukan senang dah buat konten. Sebab tu saya sendiri pun, saya pun ada impian juga tahun 2016 ke saya buat start YouTube konten. Tapi idea nak buat tu, sebab I'm not a very creative person. Kalau tengok saya punya bab ni pun, saya technical. I'm not creative, but saya technical. Saya tahu semua benda, tapi buat technical, buat kreatif tu menyampah gila. Sebab cantik, ambil masa untuk saya. Setengah orang yang pandai buat design ni, sekejap je cantik. Untuk saya, Masya Allah kan. Tengok tadi Canva saya buat tu, simple macam tu saya okey lah. Tapi kalau dah more kepada teknik, benda yang terlalu abstrak lah, bagai apa semua tu, I'm out. So, tapi kalau you nampak dekat YouTube, right now, kalau you nak buat konten, daripada you borak-borak kosong, you main game saja, you buat konten tu terus link kepada YouTube you. Dan you kena ada skill untuk buat lawak dalam channel. Dan kena ajak orang untuk support you punya YouTube. So, alang-alang dah terbuka YouTube ni, nanti saya bagi link. Okay, just my channel. Sekejap. Dia bising kat telinga saya. Okay, so apa you buat nanti, saya akan bagi link dekat group tu, support lah saya kan. Bolehlah follow saya. Saya tak promote sebenarnya saya punya YouTube ni, malu. Okay, sebab saya tak ada konten yang tak ada konten yang saya public kan sangat. Banyaknya konten saya buat unlisted, di mana projek-projek government lah. Okay, so walaupun tengok dalam saya punya YouTube tu lebih daripada 100 konten, tapi semua tu unlisted. Orang yang ada link saja yang boleh tengok saya punya video tersebut. Sebab itulah saya kata, okay, tak apa. Okay, by the way, tadi saya nak pergi kepada nak buat apps tu kan. So, apa yang saya buat ni? Kalau tanya dengan saya, memang saya minat juga. Saya memang belajar untuk buat apps. Macam contoh sekarang ni, saya tengah belajar learning pasal Flutter. Okay, so you boleh start kat sini. You boleh start daripada basic Android. Okay, you boleh start Android Studio. Okay, you cari tutorials. So, you boleh start kat sini and then you start lah daripada step 1, apa you nak buat, step 2, step 3 dan sebagainya. So, saya recommend kalau you dah start tahu sikit, okay, sebab you invest masa kan. You invest masa untuk you belajar. So, dalam tempoh sebulan tu, you dah study, you tengok macam mana cara dia buat installation, berbagai kod dia follow. You buat tutorial dalam bahasa Melayu. Sebab dia sekarang ni, dalam bahasa Melayu kita tak ada orang yang buat lagi. Asalnya dulu saya nak buat. Bila saya tunjuk sekejap saya punya channel tu. Okay, sekejap. Saya nak tutup telinga dulu sebab dia agak. Okay, nampak saya punya ni tak banyak, tapi banyak dekat dalam unlisted.
Tapi this thing kalau tengok dulu saya beria nak buat, nak hantar notification ni persemuan. Tengok 74 je saya terus lah, malas. 4 tahun lepas. Cerita dia 4 tahun lepas. Bukan cerita dia baru semua, 4 tahun lepas saya dah start yang ni, tapi bila tengok ramai tak, macam tak ada respon je, saya stop lah sebab benda ni tak nikah kan. Tak ramai cari lagi lah. Tapi once mereka dah start mencari maklumat berkaitan dengan bahasa mudah je, apps dan sebagainya, you akan dapat respon lah daripada orang. It's okay. You sambil belajar, you mengajar. That's good. Lagi cepat kaedah dia. Sambil-sambil buat tu kan kadang salah dan sebagainya. Belasah je dulu. Yang paling best kalau you pandai buat lawak lah. Itu yang saya recommend. Bayangkan lah, saya hantar 2 je tengok. Ni 4 je tengok. Tolak 1 lah sebab saya tengok sendiri kan. 1, tolak 3. 1. So main game, multiple sentak. 2 je, tolak 1. 1 orang tengok. Ni kelakar lah. Sebab tu saya kata, saya tak start lagi promote untuk YouTube. InsyaAllah, saya dapat satu challenge baru 2 hari lepas. Mereka nak saya buat sebelum hujung tahun ni, dapatkan 1000 subscribers. InsyaAllah lah, saya akan start push lah sebelum hujung tahun ni. Okay, itu challenge yang saya dapat. Macam saya jugalah kawan-kawan sekeliling dengan training ni, trainers ni. Itu jugalah kawan-kawan semua. So why not you guys, challenge you guys untuk dapatkan 1000 subscribers dulu kawan-kawan. Kalau you ada channel YouTube ke apa, kawan-kawan zaman you ni kan support each other kan. So you minta mereka support. Follow ke, you buat konten you ke, tunjuk, okay ini adalah, ini adalah kami punya USIM. Sekarang ni kami tak pergi USIM, kami belajar dekat-dekat dalam PC. Ini adalah catatan sejarah saya untuk anak-anak saya kelak. Hai anak-anakku sekalian, Mom miss you. Contoh, kan pesanan untuk masa depan. So, unos dapatkan konten yang bagi manfaat lah. Okay, right. So, saya stop dulu bahagian YouTube di mana saya rasa ramai yang memang minat dalam YouTube ni. So, novel. So, manga. Ini sebenarnya template manga tapi saya tukar kepada novel untuk mudahkan dapat, kata orang, baik chapter senang macam ni kan. Kalau tak nanti susah sikit nak letak kat mana orang tengok berterabur. Nanti kalau ada 1000 novel kelak, berterabur 1000 tu. So you guys dah belajar juga pasal Fiverr. Jangan tengok aja, buat juga. You tengok apa bidang you, bukan translator je. Tadi saya ambil sebab saya ingat sebab bahasa kan. So you belajar language, you boleh start dah. Saya tak pasti apa yang keyword sesuai untuk language lagi. Ini adalah freelance, maknanya sambil belajar you boleh tambah skill lagi untuk buat. So you boleh gunakan peluang. Saya percaya you guys ada kelebihan masing-masing. So kalau you rasa macam nak di-translator daripada BMBI, BIBM pun boleh. Dekat sini pun ada yang cari. Okay, sebab daripada mereka habis masa untuk translate, why not you just bagi kat you guys project. Tapi make sure you punya language adalah best. Okay, kalau you ada memang orang yang macam tadi lah, kawan kita tu, siapa tadi tu? Yang buka yang sebab trusted dengan tata bahasa yang konten tu. So kalau you tengok kat situ, dia dah tahu dah bahasa-bahasa apa yang ni. Contohlah macam saya sendiri pun, actually saya pernah jugalah nak jadi translator. Saya satu ni kan, nak translate kepada bahasa dalam 10 muka surat ni pun 3 hari rasanya. Masya Allah kan. So saya bukan orang yang pakar lah dalam bidang translating ni. Okay, tapi yang inilah kalau tanya dengan saya, ada tak projek yang saya buat untuk translate? Ada. Saya bidang IT bukan bidang language, bukan bidang linguistik dan sebagainya. But macam saya kata, the best part dia, orang duduk kat rumah, dia akan buka app, dia akan baca benda ni, dia akan sit down, dia akan layan dengan apa yang kita tulis. So the more mereka suka dengan projek yang kita hasilkan, the more kita boleh dapat kesetiaan mereka tu, dan of course Google akan sayang kita dengan bagi kita payment. Right so Hood Backroom, macam saya kata tuan-tuan dan puan-puan, banyak benda yang tuan-tuan boleh buat sebenarnya. Okay, adik-adik kita semua ni. Kalau you susah nak start dengan susah nak start dengan benda yang technical, benda yang paling mudah adalah buat video. Sebab teknologi sekarang, zaman akan datang, semua akan bukan banyak lah, I mean, semua jangka dah zaman video akan muncul. Di mana video tu dah start orang melihat apabila negara tersebut ada unlimited service untuk web browsing. Okay, unlimited service tu maksudnya dia ada wifi yang unlimited,
yang ada data yang unlimited untuk mereka akses kepada semua. Kerajaan kita memang galakkan benda tu. Even Unify dah bagi unlimited. Ada lagi telco yang lain, you boleh tengok kat mobile dan sebagainya. So, dan kalau you have a talent, you tinggal kat universiti kelak, kalau ada COVID case ni dah settle, you buat satu group dekat dalam universiti punya team tu, you buat untuk YouTuber. This is my suggestion for you. Kalau you rasa macam, why not kita dah ni, so you boleh buat fun kehidupan dalam. You tengok, siapa lagi nama seorang yang pandai buat video tu? Alah, lupa nama dia. Apa Mamat tu Yang suka buat video. Ibu siapa yang dengan OKU tu satu lagi. Yang Mamat suka buat video tu, yang suka buat magic tu. So, mereka itu dapat income daripada YouTube. Selain daripada YouTube, mereka juga dapat income daripada projek-projek. So, you ada matlamat you. Contoh, kalau you terasa dengan saya, coach, susahlah nak buat konten, susah nak tarik perhatian orang. You boleh guna kaedah, you mengajar. Kalau you ustaz ke, you ustazah ke, you pandai ajar mengaji, okay, you boleh buat, ajar mengaji. Ajar mengaji online. Kalau you tak nak orang Alina tak ambil bayaran ajar mengaji ganti dengan makanan. Okeylah, hantar kau lah. So, contohlah, kalau ada orang cakap kelas mengaji personal, kan? So, kalau you ada talent macam ni, you boleh ajar secara online. So, nak belajar, saya pernah ambil kelas, macam saya kata tadi lah, saya pernah ambil kelas. Saya dah lupa dah. Portal saya belajar ni. Kelas, tak, saya dah lupa dah. Apa kita panggil ni? Kelas mana yang saya masuk ni? Saya punya FB mana yang saya masuk? Saya belajar untuk bacaan Al-Quran. Pembentukan bacaan Al-Quran. Sebab sebutan saya ni kadang-kadang raw, tak tebal kan. Saya ambil kelas. So every month kena bayar lah. Macam saya katalah, kalau you ada talent dalam bidang tu, you boleh buat kelas seperti itu. Di mana orang cari you? Ramai kat Facebook kan, pakcik-pakcik yang nak belajar sebenarnya. So tapi kena ada bacaan yang kata orang yang better lah, yang much better lah. Teknik mudah baca Quran. So sekejap saya check dulu. Okay, bukan page ni. Sorry, saya tunjuk teknik mudah ngaji. Nampak teknik mudah ngaji pun dah ada dah become seputar. Ni Ustaz Firdaus ni. Okay, ni betul lah ni. Dia punya page. Sekejap Oh, bukan saya PM kat sini ke? Masyarakat. Sekejap. Sebab saya nak tunjukkan, kalau ikutkan, ada je ramai yang akan follow majlis-majlis agama macam ni kan. So, you ada potential banyak kalau you ada bakat tertentu. Jangan simpan bakat kita. Kalau you adalah artis, you ada bakat untuk melukis, ada juga. Okay, so mengaji. Saya dah lupa dah. Okay, so harap-harap saya ni lah. Masyarakat time ni pula lupa kan, subhanallah. So saya check Telegram sekejap. Allah Akbar. Nanti kalau saya ingat saya bagi balik lah. Saya pun dah lupa lah saya punya
Ni mari family mengaji. Okay, bukan yang ini. Okay, yang ini adalah dia punya grup besar. Saya masuk ada grup yang memang kita khas untuk siapa yang masuk bulanan punya kelas tu. Nampak sangat kan, saya dah lama tak buka, apa panggil? Tak buka grup ni. So, apa yang berlaku adalah dia akan ajar macam mana sebutan. So, mereka juga dalam masa sama dikumpulkan orang yang minat mengaji. You bayangkan ada 32,000 orang yang masuk dalam Telegram. Mereka ni memang minat untuk mengaji. Tak perlu ramai pun. Kita ambil 10% saja daripada 32,000 orang. 3,000 orang lah yang masuk dan masuk dalam bentuk bulanan RM100. So, you bayangkan dalam sebulan RM100, kalau 3,000 orang, dah berapa nilai yang dapat? Bukan sebut pasal duit. Jangan sebut pasal duit. Kita sebut pasal pahala yang kita bagi ke orang lah. 32,000 orang yang memang nak belajar mengaji, yang kita sebarkan tasmi, yang kita ajar di Al-Quran dan sebagainya. Itu adalah bekalan kita ke akhirat kelak. So, kebetulan saya teringat lah, tuan-tuan semua mungkin ada yang minat dalam bidang ni kan. So, ada soalan daripada Puan Malayanah. Dia kata, okey, kehadiran boleh isi dan sebagainya. So, kalau anda kata you ada soalan-soalan yang boleh bercerita dan sebagainya, you boleh tanya dengan saya. So, kalau saya tahu daripada segi bab tadika, bab macam mana you nak kembangkan, saya bagi idea kat you guys. So, you guys boleh kembangkan lagi pemasaran you. Okay, you boleh nak buat lagi besar dan sebagainya. Kalau tengok dalam saya punya Telegram pun sama macam apa orang panggil? Macam WhatsApp kan. Masuk banyak grup. Tapi dulu saya rajin membaca lah. Tapi sekarang tak sempat nak buka. Sebab saya banyak saya banyak buat study case. So you guys kalau tengok orang lain boleh cipta pendapatan. Orang lain boleh buat pahala berterusan. So kita mungkin dalam dunia kita mungkin tak nampak kenapa kena buat benda ni. So mungkin kita fikir lepas ni kita kena develop lagi. Saya percaya ada antara kita yang memang dah bisnes. Tapi saya buat ni dalam bentuk nasihat general. Zaman universiti adalah zaman yang you boleh cuba everything. Sebelum betul-betul you terlibat dalam dunia serius. Okay, saya tak kata dalam kata orang dalam saya rasa geram lah. Saya rasa macam nak cari juga. Dekat saya nak cari juga. Sebaik kat man subhanallah. Hai lupa dah. Ni kata dah tua-tua ni walaupun itulah. Tapi alhamdulillah lah dia macam saya cerita semua kalau ada perkara yang memang saya teringat saya akan cerita lah, saya akan share. Tapi you tengok, you ada potential yang sangat banyak kalau you ada talent, you ada bakat yang you boleh ketengahkan dan you boleh jual. Contoh kalau you nak buat bisnes sekalipun, ramai tengah cari orang-orang yang yakin dengan apa yang mereka nak jual lah. Contoh kalau you jumpa dengan orang yang kaya lah, so mereka tak nak dengar you guna perkataan saya cuba. Sebab tu daripada awal you kena try apa saja yang you rasa I can do this one. So you cuba dan you kembangkan. Dan belajar website tak rugi sebab dalam semua platform industri mana-mana pun orang yang ada pengetahuan website sekarang ni adalah orang yang ada advantage. So this a real apa panggil? Real punya ni lah. Kejap saya tak ingat. Kalau saya dapat peluang, kalau saya dapat balik, saya tunjuklah. So macam mana mereka buat, dia tak perlu apa panggil? Saya tak perlu nak tunggu dia punya respon, dia terus hantar link tersebut kat saya punya WhatsApp ke ataupun Telegram. Saya tak ingat lah, saya minta maaf lah. So tapi itu cara macam mana orang sekarang ni dia gunakan online. Okay, dia gunakan online, dia cari duit berdasarkan online dengan kaedah macam ni. It's a real environment, it's a real guys, boleh nampak. So macam sekarang ni tengok orang yang mengajar Al-Quran dah jadi satu fenomena. So you dalam tengah belajar sekarang ni yang you ada ilmu, yang you boleh ni, you mungkin boleh part time dengan diorang kalau you ada talent lah you ada ilmu berkaitan dengan ni, you boleh part time, you bila request nak jadi part time ke apa ke kalau ada peluang. Atau you mungkin nak belajar lagi kaedah-kaedah yang lain dengan diorang sebagainya, terpulang pada you guys. Tapi yang penting kat sini yang saya nak ingatkan kat sini, jangan duduk saja tak buat apa-apa.
Itu dah buang masa, you have a talent untuk kita kembangkan lagi tapi you tak buat. Rugilah kan? So, saya harap apa yang saya kongsikan sepanjang program usahawan ni boleh buka minda anda, boleh tambah lagi pendapatan, jangan tangguh. Macam saya kata, kalau anda tangguh satu benda, benda tu akan tertangguh sampai benda lain pun ada impak. Okay, dan satu lagi yang saya nasihatkan, kalau belajar satu benda, buat sampai habis. Jangan buat separuh. Sebab kalau you buat separuh je, maknanya tak siap lah benda tu. Okay, pegang kata-kata ni dan jadikan itu adalah disiplin diri. Sebab you nak berjaya. Saya yakin dalam orang yang hadir 40 peserta daripada USIM, berapa orang? 10 daripada peserta saya ni. Saya yakin dan saya percaya, you ada matlamat yang you nak capai dalam program macam ni. So lepas ni, you boleh study lagi, you boleh tanya lagi kat dalam grup tu apa lagi yang you lack. Tapi ingat, bukan sekadar tanya. Saya ingatkan lagi, bukan sekadar tanya, you mesti kena buat. Dan satu lagi sebelum saya akhiri bahagian ni, sebelum kita masuk kepada sesi soal jawab. Okay, sekejap. Ada rehat masa ke patutnya kengkang ni? Tak ada. Dia terus habis. So, ingat, saya ingatkan lagi, dalam dunia era akan datang, kemungkinan besar, apa panggil? Majikan ataupun mana-mana yang nak bagi kejaya ni, mereka akan check daripada segi kita punya social media. Okay, ada setengah daripada kita ni mungkin ada yang terlalu tak sup kan. Dia kata social media ni haram, social media ni bagi mudarat. Kan ada kawan kita yang macam tu kan. It's okay, biarkan dia. Okay, sebab dalam masa yang sama, dia akan learn daripada perkataan-perkataan dia sendiri. Jangan gaduh dengan orang-orang macam ni sebab tak bagi impak dengan hidup kita. Okay, so apa you buat, you sendiri kena praktis. Bukan kita nak buat benda lara, bukan kita nak buat benda jahat, bukan kita nak jual diri kita kat mana-mana. Apa yang kita buat ni, kita nak mengajar masyarakat kat luar sana ilmu-ilmu yang memberikan manfaat. Anda kata you adalah wanita, you takut timbul fitnah dan sebagainya. Why not you pakai pudah ke, tutup ke, tapi dalam masa sama, you niat cari rezeki. So, bila you buat benda ni, bukan niat you nak pamerkan diri dan sebagainya, you niat cari rezeki. Dalam masa sama, ini adalah kaedah-kaedah yang insyaAllah lah dibenarkan oleh syarak. Sebab dia, you dalam masa sama bukan you nak meminta-minta. You buat satu benda yang ada strategi, dan masa yang akan datang, doakan semoga dapat rezeki yang lebih melimpah ruah lah. Okay, so ada banyak mungkin perbahasan-perbahasan yang orang akan tanya dan sebagainya. By end, saya dah tamatkan dengan perkataan-perkataan macam tu. Jadi saya rasa ramai yang akan terfikir bab halal haram. Of course, sebab tu saya kata pada awal, buat konten yang Allah reda. Saya percaya. Contoh lain, saya ambil satu lagi konten yang mungkin tuan-tuan mungkin suka lah. Kita panggil satu namanya Ajar lah. Ajar pendidikan luar buku teks lah. Dia bukan cikgu ke apa ke, tapi dia buat konten. So dia sendiri pun dapat income daripada YouTube. Tapi apa konten dia? Yang dia buat kontennya adalah konten yang berunsur pendidikan. So memberikan manfaat kepada anak-anak muda yang sukakan benda-benda lawak. You mungkin boleh ambilkan contoh macam mana cara dia buat konten dan sebagainya. Okay, tapi bukan tiru apa yang dia buat. You boleh ambil konten yang you boleh learn. You boleh tengok kenapa dia dapat ramai orang tengok, tonton dan sebagainya sebab remaja yang tonton. Okay, so you akan nampak apa strategi-strategi yang you rasa sesuai. Even kat sini pun, stopped. Baru je stop dah. Okay, so kita dah sampai ke sesi soal jawab. Saya open kepada soalan kalau you guys nak tanya. Okay, apa yang saya tahu saya akan cuba jawab. To be honest, saya mungkin tak tahu semua perkara. Okay, jangan cakap saya tahu semua perkara. Mungkin ada perkara-perkara yang saya mungkin di luar bidang saya. So, tak apa. Tapi yang penting dia, saya harap you dapat sesuatu lah. Okay. Kita buka open soalan. Tak apa, you boleh on mic kalau you rasa susah nak jawab, susah nak type, boleh on mic. Make sure kajaran type dulu dalam apa tu, slot tu, dalam chat tu. Okey, ada orang nak buka mic ke? Sebab saya dengar macam bunyi tik-tik-tik tu. Okey, Coach, kita ada terima beberapa soalan. Yang pertama, macam mana kalau kita dah ada page iaitu page persatuan sendiri dan kita nak jana pendapatan ataupun income daripada page tu. So, terima kasih. Okey. Facebook pun ada kaedah untuk jana income. Right, that's a good question sebenarnya. Tapi saya tak sentuh yang itu sebab saya tak ada contoh yang solid macam mana you guys daripada saya punya contoh lah. Tapi kita boleh ambil contoh daripada orang lain.
So saya tak contoh solid yang daripada page tu dapat income sampai puluh ribu, ratus ribu. Okay, tapi kalau you nak tahu, Facebook perkenalkan sistem star. Ini salah satu benda yang saya rasa orang minat lah untuk streamer kan. Tapi untuk bahagian persatuan, dia ada challenge satu perkara. Iaitu duit tu siapa punya? Kan ada setengah orang kan rajin nanti kan. Dia nak buat konten lah, dia nak buat ni dan sebagainya. Tapi akan datang nanti challenge dia, siapa yang akan dapat duit tersebut. So saya harap benda ni you boleh pertimbangkan sebelum you betul-betul all out. Especially untuk you guys yang mana ada organisasi ramai lah. Tapi untuk individu, so biasanya you tengok kan, ada orang buat live. Contohlah saya buka, saya ambil contoh daripada saya punya Facebook dalam. Contoh dia ada orang main game. Okay, saya tunjuk dulu live streaming. Saya tunjuk gaming lah, sebab gaming ni mudah orang tunjuk ni kan. Contoh dia ada artis je yang dah jadi apa kita panggil? Gamers kan. So saya tunjuk game. So banyak PUBG ya. Saya cukup meluat kalau game GTA ni. Sebab game GTA ni dia lebih kepada, sebab tu kalau Facebook sepatutnya dia block game GTA tu untuk ditayangkan. Sebab kanak-kanak ada dalam Facebook kan. Tapi banyak Facebook lah. Contoh saya ambil Yana lah kan. Yana Samsudin. Kenal tak Yana Samsudin? Ke ramai tak pernah dengar nama dia ni? Sudah. Dia ni pelakon dulu. Tapi sekarang ni dia adalah orang apa panggil live streamer lah. Okay, so kalau you tengok dekat dalam live streaming dia, dia banyak buat konten, dia banyak buat hadiah dan sebagainya. Dan bayangkan dia tak berlakon dah tau. Kan dia tak ada apa income, tapi macam mana dia boleh ada duit banyak. So daripada live streaming lah. So kalau dia buat live, okay, kita ambil contoh yang tengah live tadi, kita ambil contoh tak nak Yana lah, kita ambil contoh yang lain sebab yang ni tak live. Kita tengok contoh siapa. So yang pertama, daripada gaming ni, you ada syarat. Okay, syarat untuk jadi page you tukar kepada gaming, ada syarat yang you patut. Okay, saya pause dulu. Bising kan? So orang akan, contohlah orang ini hantar 1000 star. Okay, untuk dalam Facebook, dia ada konsep macam Bigo. Kalau siapa biasa dengan Bigo kan, ataupun you biasa dengan TikTok sekarang. Mereka ada perkenalkan sistem derma, iaitu daripada orang yang tengok you punya live, dia boleh bagi star. Dan star ini kena beli. Okay, maknanya kalau orang nak bagi derma ke kita ni, dia kena beli star ni. So, harga star, okay, saya tunjukkan. Harga star Facebook tu RM1. Okay, kita ambil kereta lah kat sini. Okay, apa yang berlaku adalah Facebook bayar, kita beli $2. Okay, $2 untuk 95 star. Okay, kalau nak tengok real life dia, kalau contohlah saya nak derma star. Okay, contoh saya nak derma star. Okay, dia kata follower saja. Sudah. Okay. Saya kadang-kadang bila tak jumpa, sepatutnya akan jumpa perkataan untuk derma star tu. Mana Tak adakah live orang lain? Aikim pun ada juga. Okay, chicken lah pula So, mana star? Saya nak tekan button star. Okay, kalau siapa nampak star, tolong bagi tahu kat mana star. Sebab saya nak tunjuk contoh, berapa ringgit kalau kita beli ni kepada RM sebenarnya. Oh, sorry. Sebab saya buka page masyarakat. Sekejap, pom-pom kau lah pula. Okey, sekejap. Okey, so kat sini dia kena profile lah Patut tak jumpa star tadi. Okey, contohlah saya nak bagi kat dia star. Tadi kan ada orang bagi kan tadi ada orang bagi star 100 kan contoh. Saya nak buy star. So kalau star ni kalau dalam RM,
So tadi RM4.14 untuk 100 star actually. Okay, 25 star tu RM1.26 lah. Dan apa yang Facebook bagi tahu, dia bagi 0.01 USD per star. Nampak daripada kalau kita convert RM1 tadi tu, mana tadi Dah hilang dah. Okay, kalau kita convert 100 star dalam 4 sen. Okay, 4 sen untuk 1 star kita beli. Dan bila kita bagi dekat dia ni, dia akan dapat 1 sen. Kita beli 4 sen, dia dapat 1 sen. Facebook dapat berapa sen? 3 sen. Siapa kaya sekarang? So, sebab tu kalau you tengok bila saya nak kira balik, saya rasa macam alamak, tak bestnya kan bagi star korang tapi Facebook yang untung besar kan. So itu antara dilema saya lah. Okay, tapi tak apa. You cakap dengan saya macam mana cara terima sebab ada orang lain yang tak kisah beli star ni, dia bagi kat kita. So ada yang jana pendapatan yang ribuan ringgit setiap bulan melalui video game dia saja. Dia main game, okay, dekat sini dan orang demar dia. Okay, ini contoh. Dan ada syarat untuk jadi page yang layak untuk dapat star ni. Sebab tu bila saya sebut tadi tu, kalau you nak buat daripada segi Facebook ini yang pertama, kita panggil star. Yang kedua, kita punya page boleh tunjuk iklan daripada Facebook. Bila kita buat live video live ni, so apa yang berlaku adalah tiba-tiba muncul iklan Facebook. So Facebook akan bayar kita. Kita panggil itu istilah dia, sekejap, dia ada satu istilah dia. Okey, sekejap saya tengok partner program. Okey, kita panggil ni adalah sebagai partner program kan. Sebab tu dia ada program dia. Mana bila kita buat iklan, okey, sekejap ni ada rules yang terbaru dah untuk jadi partner game. Sekejap. So kita tengok sign up dulu. You tengok rules dia So you boleh buat pakai ni lah. Ni the best lah. Kalau you memang jadi kaki game, it's okay. You ada step by step you lah. Dan dia ada rules dia di mana you ada berapa jam, berapa hours dan sebagainya. So for this one, you boleh tengok dekat gaming ni, Facebook Gaming. Okay, saya bagi link dalam grup kita. Kalau you nak betul-betul go through untuk page ni. Mana kita punya grup? Halah. Tu. EU21. Okey, kalau kita tengok lebih lanjut yang ni. Okey, so dekat sini saya ada bagi FB Gaming, di mana kalau you nak buat request untuk you punya page dapat status sebagai FB Gaming ataupun FB Live ataupun FB Partner, you boleh baca rules kat situ. Dia ada syarat-syarat yang you kena lulus supaya page you diiktiraf dan you akan dibayar oleh Facebook. Tapi ingat tadi star tu, kita akan dapat 1/3 sahaja daripada nilai yang pendema bagi. Contoh dia bagi 1 star tu, kita dapat 1 sen. So kalau every month kita nak dapat RM1,000, berapa star yang kita kena kumpul? Contoh lain, kalau siapa cakap dengan saya, kalau nak pakai RM1,000, berapa star yang akan kumpul daripada 0.01, 1 sen tu? Lebih kurang 100,000 star lah. Dia akan dapat RM1,000 setiap bulan. So tapi orang lain habiskan RM3,000 untuk dia. Okay, so tak apa. Itu antara zaman sekarang punya kaedah di mana mereka beli, mereka bagi dema. Okay, sama juga konsep Bigo, sama juga dengan konsep TikTok sekarang. TikTok juga perkenakan kaedah apa kita panggil? TikTok tak panggil kaedah star, tapi bila you buat live tu, you akan dapat peluang untuk diberi income lah daripada pihak pendema. Sama juga macam konsep tu. Sebab dia berbahagi rezeki kata orang. Okay. So saya harap itu antara cara nak buat duit percuma daripada Facebook. Okay, tapi you kena ada syarat dia. Dan end of story, bila saya selalu recommend benda ni, antara Facebook dan YouTube, mana yang mudah untuk dapat income? As you ask me, kalau you tanya saya soalan yang begitu, jawapan saya adalah YouTube. Sebab YouTube, you tak ada
You tak ada rules yang mengatakan sampai langsung you tak boleh dapat income. Dan tak dapat income pula. Tak ada rules yang mengatakan you kena ni dan sebagainya. Tak terlalu ketat berbanding dengan Facebook. Facebook ni, kalau ada orang report kita punya page, kalau ada orang report ataupun kita langgar rules dan sebagainya, mudah kena ban daripada Facebook. So itu antara kelemahan-kelemahan yang ada kat dalam antara dua akaun ni lah. Okay, tak apa. Tapi kalau you jenis yang tak langgar peraturan, you follow the rules, it's okay. Lagi better lah sebenarnya. Okay, lagi mudah untuk dapatkan perhatian orang. Sebab Facebook adalah tempat yang ramai suka tengok game. Dan the best part dia, you nak kena buat adalah buat dua-dua. So satu Facebook, dah habis buat rakaman, you buat cutscene, you masukkan dekat YouTube. Pun boleh. Okay, so kiranya FB page dapat income melalui live streaming dan iklan ya coach, betul. Wayanul. Macam mana nak daftar jenama brand kita ya coach? Daripada MyIPO. Okey coach, soalan saya. seterusnya yang terakhir insya-Allah. Aku pendapat coach mengenai beli follower untuk tingkatkan kepercayaan orang luar terhadap produk kita. Okey, macam ni. Kalau you tanya saya soalan ni pada tahun 2017, terbaik. 2017 Tapi bila tahun 2021, apa yang berlaku, followers yang ramai tak menjamin sales. Kalau tanya pada tahun-tahun sebelum tu, bila kita tengok followers ramai, apa kita rasa? Excited, kita rasa feel tu lain. Okay, sebab tu akan dapat dua versi yang berbeza. Ada orang berpendapat beli followers tu bagus. Ada yang pendapat beli followers tak bagus. Kenapa? Dan mereka cakap you ada influencer dan orang believe on you dan dia ada proven. Betul. Tapi sekarang orang makin bijak, orang smart thinker. Sebelum beli, dia buat survey. Dia faham maksud saya? Dia buat survey dan follower yang ada tu kadang-kadang adalah fake follower. Dan mereka ini tak membantu dalam bidang sale. Manakala bila tengok orang yang nak beli ni tak ada sangat dan sebagainya. So of course, account tu makin lama makin suram. Algoritma Facebook, algoritma Instagram, termasuk dengan TikTok, kalau account itu kurang respon, okay, walaupun you followers yang ramai, you punya page still tenggelam. Sebab tu kalau beli followers tak membantu daripada segi engagement. Tapi kalau mendapatkan trust, soalan trust ni 2017 dan ke bawah, that's a good strategy. Right now, it's no. Better you buat satu page yang baru, you buat balik daripada segi asas, you cerita balik apa you buat produk step by step, you buat sausage, you buat everything daripada awal, scratch balik is much better than kalau you pakai page yang memang dah korup. Sebab you dapat lebih targeted orang pembeli. Ingat kadang-kadang tak ramai pun followers kita. Mungkin ada 2,000 orang je, 3,000 orang. Tapi mereka beli produk daripada kita. Daripada ada 100,000 orang, tapi seorang pun tak beli. Macam contoh lain saya bagi, kenapa saya cakap macam itu? Contohlah saya ada satu group. Okay. Okay, saya ada satu group. Dalam group ni dulu, lebih daripada 100,000 members asal dia. Okay. So, tapi makin lama makin hilang. Tinggal 70,000 saja. Tak sampai 100,000 pun. So, kenapa berlaku? Sebab masa awal-awal saya buat group ini, okay, masa awal-awal saya buat group ni, apa yang kita buat adalah kita buat grab orang masuk ikut suka. Dulu kan ada satu aplikasi tu, tekan je satu button, hari-hari je sedut orang 1,000. Cukup 3 bulan lebih, saya dah ada lebih 100,000 orang. Okay, kenapa 1,000? Sebab masa tu naik lah server hang kan, jadi saya rasa 1,000 tu sesuai lah, amount yang sesuai, tu sehari. Saya tak apa-apa, saya set up sekali je saya biar. Tapi apa yang berlaku daripada bot tersebut, dia akan jumpa fake account. Fake account ni akan masuk, lama-lama akan hilang fake account ni. Facebook auto delete. Okay, so ini yang berlaku kepada saya dan bila you cakap dengan saya, kalau fake account ni bagus ke tak, you nak tambahkan increase ke tak, jawapan dia, bila in future, kalau you biasa dengan fake account ini, so you tak dapat sale lah. You ada ramai yang ikut tapi zero sale. Sekarang ni, you nak buat untuk apa? Nak famous atau nak sale? Kalau cakap dengan saya, sekadar nak famous je, tak ada masalah. But, kalau you kata dengan saya, nak business, nak dapatkan income yang besar, better buat daripada cara yang baik lah. Cara yang betul lah, sama ada pakai FBX atau you buat content viral. Di mana content viral ni pula, orang follow you dalam keadaan yang memang respect dengan you. Kalau orang follow you sebab marah dengan you, still benda yang berbeza terjadi.
Okay, tak apa. You step by step. Jangan terus jump kepada benda terlalu gah kan. Tapi saya harap you faham. Ini saya punya grup je lah. Saya tunjuk contoh lah. Ini saya punya grup di mana grup ni awal dulu memberikan hasil. Tapi sekarang ni suram je kan. So siap ada banyak pula orang yang hantar untuk apa panggil? Untuk post, tapi saya tak approve pun. Okay, ni ada request today 452 orang yang request. Saya approve all lah, senang. So kalau ikutkan dia faham sendiri lah. So saya cerita lah, this something yang you akan nampak lah. Sebab tu bila saya cerita daripada segawai, you dapat, saya harap menjawab soalan. Untuk sekarang ni better tak payah beli lah, membazir. Tapi kalau you rasa nak famous, okay, sebab orang respect you sebab ada ramai followers, tu pulang. Okay? Okay, terima kasih diucapkan kepada Coach Rozan atas Masa pengisian habis ilmu dan nak habis dah gambar. Okay. Terima kasih diucapkan kepada Coach sendiri atas pengisian dan ilmu yang telah disampaikan sepanjang hari ini, dan terima kasih juga kerana sudi untuk menjawab segala persoalan daripada para peserta. Sama-sama. Okay, kita sudah sampai ke penghujung bengkel. Sebelum saya mengakhiri bengkel ini, marilah kita bersama-sama mengambil gambar sekali lagi sebagai kenang-kenangan. Jadi dijemput semua untuk membuka kamera dan bersiap sedia untuk sesi bergambar. Okay, guys, saya tahu ada antara kita ni yang malu nak buka kamera kan. Jangan takut, buka je. Sebab satu masa yang saya perasan bila saya banyak join, saya sendiri pun banyak join kelas. Jangan kata saya tak join kelas. Okay, saya malu nak buka kamera, buka apa? Sebab masa tu saya terlentang kan, saya tak pakai baju dan sebagainya. Nampak tak? Saya sendiri pun buat benda yang sama. Jadi saya tak pernah marah orang buat benda yang sama kat saya. Bukan apa. Tapi tak best dia kelak bila kita nak recap balik apa yang kita datang belajar, orang tak nampak kita punya gambar tu. So kenangan ini akan wujud pada 3-4 tahun akan datang. So mana tahu nanti akan ingat siapa coach yang bibir merah pakai filter zoom tu mungkin tak ingat dah kan. So tapi itu yang buat kita rasa gambar-gambar. So tak apa. So by the way, terima kasih kepada semua yang hadir, sementara kita bagi masa dalam 1 minit lagi. Yang banyak tak pakai tudung, cepat-cepat cari tudung. Carilah sejadah kat mana-mana kan. Kalau tak jumpa juga, ambillah selimut tutup kepala. Okay, ustazah kan. Lepas tu kalau yang ada ustaz ni, waktu ni, okay, ustaz apa semua, waktu ni tunjukkan kita ni baik, pakailah songkok dengan kopiah. Market tau. Saya tak kata salah. Saya bercakap daripada segi marketing Jangan pandang saya dalam keadaan sudut negatif. Sebab dia kalau you nampak kan, apa yang saya cerita tu, bila you minta kerja, senang tau. Yang pakaian je. Saya dulu pakai kod. Orang lain pakai baju biasa-biasa, saya pakai kod. Saya dapat kerja tu. Pada kod tu saya pinjam. Pecah rahsia lagi, laju saya belum jawab. So, terpulang pada masing-masing lah. Okay. Alright, so tu kita dah ada 1 minit dah. Kepada kawan-kawan lain tak apa. Just nilai. Kita boleh buat masa. Terima kasih kepada Urus Setia sambil-sambil itu, sambil you tangkap gambar, saya cakap terima kasih kepada Urus Setia. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang hadir. Terima kasih kepada adik, anak ke adik tu, kepada Nur Hafizah. Sudi dengar comel muka dia. Right. Sebab saya tengah buka skrin ni, saya nampak muka-muka orang. Ada yang tengah butuhkan kamera macam Cik Puan Sarah kita kan. Dia tengok apa, saya tak pasti. Okay, so Tuan Azmi kita tu tengah baca tazkirah, insyaAllah. Okay, tak apa. Alright. Terima kasih kepada semua. Okay, saya dah bebat daripada pagi sampai petang. Okay, saya harap bagi manfaat lah. Elio saya ni berkat sebenarnya. Kalau saya belajar daripada depan ni, pada muka korang dengar aku bebel selagi tak tangkap gambar, cepatlah. Sikit sedia Ya saya. Terima kasih. Ya, tak habis lagi. Okay. 1, 2, 3. Okay, one more time. 1, 2, 3. Okay, dah. Okey, baiklah. Akhir kata saya mewakili majlis ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan bengkel kita pada hari ini. Moga kita sama-sama beroleh keberkatan daripadanya, insya-Allah. Jadi marilah kita sama-sama akhiri bengkel kita pada hari ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Subhanallah. Alhamdulillah.